21, senjata legendaris 14 bata merah. Malam tadi dia melakukan sesuatu yang buruk, jadi Lin Fen berasa sedikit sedih di dalam hatinya. Tetapi ini hanya sementara. Apabila keluar dari rumahnya, hati Lin Fen tiba-tiba bangkit. Selain daripada 10 jenius teratas mazhab luar yang mempunyai beberapa potensi, yang lain pada dasarnya tiada apa-apa. Tetapi sekecil mana pun lalat itu, ia tetap daging. Walaupun mereka tidak dapat memberikan Eternal Demon Body dengan mata pengalaman lagi, mereka masih boleh memberikan Monkey Steel Speech dengan betul. Apabila Lin Fen tiba di Dewan Makan, dia memandang sekeliling dengan matanya yang cerah. Saya tertanya-tanya apa yang mungkin saya hadapi hari ini. Saya agak menantikannya. Oh, pada masa ini, Lin Fen melihat situasi di hadapan, hatinya melonjak kegembiraan sambil melambai ke arah ladang pengalamannya. Lin Fen mempercepatkan langkahnya, sambil menjerit, "Kakak berdua, jangan pertikai. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Selepas mendengar kata-kata Lin Fen, kedua-dua murid yang sedang bertengkar itu menoleh dan menjadi takut di luar akal mereka. Cepat, lelaki itu. Baru-baru ini, ramai saudara lelaki telah jatuh kepadanya. Dua orang yang bertengkar sebelum ini berlagak seperti kawan yang sudah beberapa hari tidak berjumpa. Mereka berpegangan pada bahu satu sama lain dan serta-merta berundur, tidak peduli untuk menunggu panggilan Lin Fen dan hanya tergesa-gesa melarikan diri. Melihat adegan di hadapannya, Lin Fen menjadi terdiam. Ada apa dengan mereka? Lin Fen mengeluh sambil menggelengkan kepalanya. Keadaan ini telah membuatkan dia tidak sedarkan diri. Tetapi hati Lin Fen sangat kuat, satu kegagalan tidak akan dapat menghalang kemarahannya. Lin Fen berlari ke hadapan sekali lagi, mencari lebih banyak peluang. Walaupun kawasan pengikut mazhab luar agak aman, pertengkaran dan pergaduhan masih akan berlaku agak kerap. Jadi Lin Fen tidak takut bahawa dia tidak akan melakukan apa-apa. Pada masa ini, mata Lin Fen bersinar semula ketika dia bergerak ke hadapan, tetapi kali ini, Lin Fen bermain dengan bijak dan menunggu sehingga dia berada di hadapan dua orang itu sebelum bertanya. Tetapi kemudian sesuatu yang membuatkan Lin Fen berasa sedikit sakit berlaku. Ekspresi dua orang itu serta-merta berubah selepas melihat Lin Fen, seolah-olah mereka baru sahaja bertemu hantu. Setan mencuri persik gila. Murid-murid itu berteriak tetapi segera menutup mulut mereka dalam ketakutan, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang buruk, dan tanpa peduli lagi serta-merta melarikan diri. Lin Fen yang teruja sebelum ini tidak dapat menahan air mukanya berubah apabila mendengar kata-kata itu, menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Gila pitch curi syaitan. Adakah mereka bercakap tentang saya? Awak. Hati Lin Fen melonjak kegembiraan. Berapa lama dia berada dalam mazhab luar? Saya kini akhirnya telah mendapat nama samaran. Crazy Pitch Curi Setan, tidak buruk, tidak buruk. Sama seperti itu, setiap kali Lin Fen memanggil pihak lain, mereka akan sentiasa melarikan diri seolah-olah mereka telah melihat hantu. Lin Fen juga berasa agak tidak berdaya, adakah reputasinya mungkin benar-benar menjadi seburuk ini dalam mazhab luar? Ini tidak masuk akal sama sekali. Kemudian pada hari itu, Lin Fen yang teruja sebelum ini berasa tidak berdaya. Apabila pengikut mazhab luar melihatnya, mereka akan sentiasa bertindak balas seperti melihat hantu. Sekali pandang kepadanya dan mereka akan segera melarikan diri. Apabila murid-murid lain melihatnya, ekspresi mereka yang sudah tenang akan menjadi lebih berhati-hati, seolah-olah mereka takut pitch mereka juga akan dicuri. Lin Fen mengeluh. Nampaknya kaedah yang dia buat tidak akan berfungsi lagi pada pengikut mazhab luar itu. Dia perlu mengubah strateginya mulai sekarang. Lin Fen kemudian tiba-tiba teringat 10 jenius teratas mazhab luar. Nampaknya ada keperluan untuk pergi menyiasat mereka. 10 jenius teratas mazhab luar ini, jika pangkalan penanaman mereka terlalu tinggi, maka badan iblis abadi mungkin tidak dapat bertahan menentang mereka. Saya perlu ambil ini perlahan-lahan. Jika dia boleh melakukannya, maka ia pasti akan menjadi satu lagi gelombang ejekan. Pada waktu malam, Lin Fen diam-diam menyelinap keluar. Memandangkan murid-murid mazhab itu sudah tidur, bahagian luarnya kosong, yang membolehkan Lin Fen memulakan laluannya untuk menempa. Pada waktu pagi, Lin Fen memikirkan masalah. Profesion ini mungkin ada kaitan dengan bahan yang dia tukar. Lagipun, bagaimana senjata legenda boleh dibentuk dengan sesuatu seperti batu bata. Jadi Lin Fen memutuskan untuk mencuba perkara ini esok. Untuk malam ini, dia hanya akan menggunakan batu bata ini untuk meningkatkan profesion tukang besinya yang sudah mencapai tahap 7. Hanya sedikit usaha malam ini dan dia mungkin boleh meningkatkannya ke tahap 8.
Lin Fen datang ke rumah seorang murid yang tidak disebutkan namanya dan berjanji bahawa malam ini dia pasti akan berhati-hati dan hanya membongkar dinding, bukan seluruh rumah. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana membuat longgokan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman campur 1. Pengalaman bertambah sedikit demi sedikit seperti biasa. Bahan itu masih hanya kepingan jubin atau tanah liat, tetapi Lin Fen sudah menenangkan hatinya. Kemungkinan besar apa yang dia fikirkan sebelum ini tentang bagaimana bahan sampah tidak boleh digunakan untuk membuat sesuatu yang baik. Langit malam sangat indah dan persekitarannya sunyi, kerana Lin Fen bekerja jauh seperti lebah madu kecil yang rajin. Satu demi satu bata dicampak ke dalam relau. Sebaik sahaja satu bahagian dinding dibongkar, Lin Fen akan beralih ke bahagian lain. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Apabila langit mula cerah, Lin Fen kemudiannya akan berhenti dan pergi secara senyap-senyap. Kelajuan malam ini tidak teruk, dia telah membongkar 4 dinding. Profesion tukang besinya sudah mencapai tahap 9, dan jarak untuk naik level semula agak pendek. Sebaik sahaja dia pergi, Lin Fen mengambil batu bata terakhir, bersiap untuk memanggilnya malam. Walaupun profesion mungkin tidak kelihatan seperti perkara yang penting, Lin Fen pernah bermain permainan sebelum ini, jadi dia faham bahawa profesion adalah salah satu kewujudan yang paling berkuasa. Sekiranya dia dapat meningkatkannya ke tahap yang paling kuat, maka ia akan menjadi sesuatu yang boleh menghapuskan seluruh padang dengan mudah. Lin Fen kemudian melemparkan batu bata terakhir ke dalam relau, tidak benar-benar menghiraukannya dan bersedia untuk pergi. Dia faham bahawa kemungkinan besar ia hanya sekeping jubin yang pecah. Ding, tahniah mencipta senjata legenda, 95 bata merah. Ding, tahniah kerana mencipta senjata legenda, pangkat pandai besi campur 1. Ding, tahniah, tukang besi dinaik taraf kepada tukang besi termaju. Ding, tahniah kerana mencipta senjata legenda, pengalaman watak campur 8 juta. Ding, tahniah kerana membuka kunci ruang simpanan aksara. Lin Fen, yang sedang bersiap untuk pergi, mendengar pemberitahuan ini dan benar-benar terkeku. Jackpot. Lin Fen tidak percaya saat ini seolah-olah dia dalam mimpi. Dia sudah lama berputus asa dengan batu bata. Lagipun, seseorang tidak akan pernah dapat membuat berlian dari timbunan tanah liat. Mereka berada dalam dua kategori yang sama sekali berbeza. Tetapi Lin Fen menjadi sangat teruja pada masa ini. Berapa hari, berapa banyak batu bata yang telah dia musnahkan, dan pada saat dia bersedia untuk kembali, senjata legenda muncul. Ada apa dengan konsep ini? Ini akhirnya Tuhan memberi ganjaran kepadanya. Lin Fen tidak berfikir apa-apa lagi dan menahan keterujaannya. Dia kemudian mula berlari, lagipun, dia perlu kembali dan memeriksa dengan teliti ini. Jika dia ditangkap di sini oleh beberapa pengikut mazhab luar, ia akan menjadi sukar untuk dijelaskan. Di dalam rumah, Lin Fen segera menutup pintu dan kemudian dengan teruja berbaring di atas katilnya. Profesion tukang besi mempunyai 10 tahap dan kini telah dinaik taraf untuk memajukan tukang besi. Pada masa yang sama, ia juga memberinya 8 juta mata pengalaman. Pengalaman yang dia perolehi daripada mencipta senjata legenda adalah lebih daripada masa dia mengambil pil tertinggi. Ini benar-benar sukar dipercayai untuk Lin Fen. Jika ia hanya memberikan 1 juta lagi mata pengalaman, dia akan berjaya menembusi peringkat pos celestial. Apabila seseorang mencapai pos celestial, mereka akan secara rasmi memasuki jalan penanaman. Semua perkara yang dianggap mustahil sebelum ini akan menjadi mungkin selepas memasuki peringkat pos celestial. Menurut Hai, ruang storan watak ini serupa dengan ruang inventori dalam permainan, dan boleh digunakan untuk menyimpan perkara dan sebagainya. Lin Fen merasakan bahawa ini semua adalah perkara yang baik. Dia menggosok tangannya dan mula memeriksa dengan teliti senjata legenda itu. Bab 22, Jurujual Senjata hampir dilahirkan. 95 bata merah, panjang 9 cm, lebar 5 cm, penggunaan keseluruhan, struktur binaan asas untuk rumah. Kedudukan, senjata legenda. Kesan, satu bata di tangan boleh menguasai seluruh dunia, boleh mengabaikan semua keupayaan pertahanan. Satu pukulan di kepala akan 100% menjamin kalah mati selama 1 minit, boleh digunakan berulang kali, tidak berkesan pada bahagian badan yang lain. Perihalan, ini adalah pelanggaran penempaan yang setara, senjata legenda yang sepatutnya mustahil untuk dibuat. Lin Fen kini buntu. Walaupun senjata legenda ini tidak begitu kuat, kesannya terlalu hebat.
Hanya satu pukulan di kepala dan 100% dijamin kalah mati, malah ia boleh digunakan berulang kali. Ini pada dasarnya bermakna bahawa pada masa akan datang, jika ada orang yang tidak bernasib baik dipukul kepalanya olehnya, melainkan dia berhenti, orang lain tidak akan bangun. Terutama bahagian tentang mengabaikan semua keupayaan pertahanan, walaupun orang yang paling menakutkan di dunia muncul di hadapan saya, hanya satu tamparan di kepala dan dia akan berada di bawah rahmatmu sesungguhnya. Kuat. Terlalu kuat. Ia kuat sehingga Lin Fen hampir membasahi dirinya. Lin Fen adalah seorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dia terpaksa menguji kekuatan bata ini untuk dirinya sendiri untuk melihat sama ada ia benar-benar boleh mengabaikan semua pertahanan. Kuasa pertahanannya sudah luar biasa tinggi, jadi dia tertanya-tanya apa yang akan berlaku jika dia memukul kepalanya dengannya. Walaupun ini kelihatan bodoh, Lin Fen terpaksa mengalaminya sendiri supaya dia boleh mendapatkan ukuran yang tepat tentang keupayaannya. Mari kita lakukan. Lin Fen mengangkat bata merah 95 itu, menilai kuasa dan luasnya, kemudian mengetap giginya sambil menghentakkannya ke kepalanya sendiri. Sejurus 95 bata merah itu menyentuh kepalanya, Lin Fen berasa seperti mendengar sesuatu kemudian tidak sedarkan diri dan rebah ke lantai dengan bunyi dentuman. Fikiran terakhir Lin Fen dalam fikiran ialah, senjata legenda ini benar-benar layak dipanggil senjata legenda. Pasti mengagumkan. Seminit kemudian, Lin Fen bangun dan menggosok kepalanya. Tiada kesakitan dan seperti yang dikatakan kesannya, satu pukulan di kepala dan dijamin kalah mati. Mana senjata legenda saya? Lin Fen melihat sekeliling untuk mencari 95 bata merahnya tetapi menyedari bahawa ia telah hilang secara tiba-tiba. Ini memberi Lin Fen cukup ketakutan, senjata legenda yang diperolehnya dengan susah payah tidak hilang begitu sahaja, bukan? Ketika itulah Lin Fen merasakan batu bata di dalam beknya dan menghela nafas lega. Ternyata bata 95 itu secara automatik kembali ke beknya. Momen yang menakutkan. Memandangkan Lin Fen telah mengujinya, dia boleh mengesahkan bahawa bata 95 itu tidak memudaratkan orang itu, tetapi satu pukulan di kepala dan satu pasti akan pengsan. Lin Fen memahami bahawa bagi seorang pakar, 1 minit kalah mati boleh menyebabkan. Dalam 1 minit, seseorang mungkin telah dibunuh ratusan kali. Tetapi Lin Fen berasa gelisah, walaupun bata 95 ini kuat, siapa yang cukup bodoh untuk berdiri di sana dan membiarkan anda memukul mereka? Nampaknya ada keperluan untuk memikirkan perkara ini. Tetapi untuk dapat mencipta senjata legenda daripada batu bata biasa, ini hanya membuatkan Lin Fen berasa sangat berpuas hati. Ini pada asasnya adalah perasaan pencapaian, sama seperti memperoleh kejatuhan legenda daripada membunuh seorang rendahan, ia adalah sejenis watak. Lin Fen berasa gembira dan penuh semangat, perasaan menyegarkan seperti ini adalah yang terbaik. Walaupun dia tidak tidur sepanjang malam, bagi seorang yang rajin seperti Lin Fen, tidur tidak bermakna apa-apa. Memandangkan masa adalah terhad, dia perlu menggunakan setiap saat. Lin Fen kini memahami bahawa kemahiran profesion biasanya memerlukan pertukaran yang sama dan kemudiannya akan menghasilkan bahan mentah menjadi produk siap. Produk akhir akan menjadi lebih baik dan juga pada masa yang sama terdapat juga sedikit peluang untuk senjata legenda muncul. Mengenai berapa banyak kebarangkalian itu, tidak perlu dikatakan, ia kemungkinan besar sukar. Lin Fen kemudian membelek lacinya untuk melihat sama ada terdapat sesuatu yang baik di dalam biliknya. Selagi ia adalah logam, Lin Fen akan menerimanya. Selepas mencari-cari sebentar, Lin Fen kemudian meletakkan semua serpihan logam yang dia kumpulkan di atas meja. Walaupun tidak banyak, Lin Fen masih mahu melihat apa yang boleh dibuat. Lin Fen terus mencampakkan semua bahan yang dia kumpulkan ke dalam relau. Mendapati sejumlah kecil bahan yang boleh dibuat boleh membuat 3 senjata, sila pilih jenisnya. Pedang, kapak, gada, belati yang hebat. Lin Fen melihat melalui jenis, dan sekurang-kurangnya ia berkisar dalam ratusan. Melihat sahaja ia sangat menggembirakan. Nasib baik, terdapat pilihan lain di belakang, pengeluaran rawak. Tanpa teragak-agak, Lin Fen terus memulakan pengeluaran secara rawak, kerana senjata ini adalah sesuatu yang dia hanya bersedia untuk menjual kepada pengikut mazhab luar. Lin Fen mempercayai pangkat tukang besinya. Memandangkan dia sudah mencapai tahap pandai besi yang maju, siapa tahu mungkin dia juga seorang pakar. Bukannya Lin Fen memandang rendah tukang besi mazhab luar itu, pengetahuan mereka sangat besar, tetapi senjata yang mereka tempa untuk orang biasa hanya melebihi purata. Tahniah kerana membuat pedang grade rendah, pengalaman profesion campur 100.
Ding, tahniah kerana mencipta Chokma grade rendah, pengalaman profesion campur 100. Ding, tahniah kerana mencipta pedang hebat grade rendah, pengalaman profesion campur 100. Lin Fen penuh kegembiraan. Lagipun, dia seorang tukang besi yang maju. Malah sepihan logam ini boleh dibuat menjadi senjata grade rendah olehnya. Bukankah ini agak mengagumkan? Mengikut pengetahuan Lin Fen, senjata yang dimiliki oleh pengikut mazhab luar semuanya dibuat oleh tukang besi mazhab luar. Bahan yang digunakan adalah semua logam berkualiti tinggi, jadi berbanding dengan sisa logam yang digunakan Lin Fen, ia adalah jauh lebih baik. Namun, senjata yang dibuat bukanlah senjata yang digradekan. Bagi dinasti di luar, senjata yang dibuat oleh tukang besi ini mungkin dianggap legenda, tetapi bagi orang yang berada di laluan penanaman, senjata ini hanyalah sampah. Untuk menjadi lebih umum, semua senjata bukan grade adalah sampah lengkap. Pada masa ini, Lin Fen teringat bahawa senjata yang digunakan oleh abang senior Yin ialah pedang. Dia kemudian segera mengambil pedang dan berlari ke arah rumah Yin Mo Chen. Beng beng, abang kanan Yin, buka pintu. Pada masa ini, Yin Mo Chen, yang baru bangun, tersenyum apabila melihat orang yang mengetuk sambil berkata, Abang Lin, kamu pasti bangun awal hari ini. Bagi Yin Mo Chen, melihat adik Lin bangun seawal ini sebenarnya adalah yang pertama. Abang kanan Yin, mana senjata awak? Lin Fen bertanya. Di sana. Yin Mo Chen hairan mengapa adik lelaki Lin bertanya perkara ini. Tetapi dia tetap memberikan jawapan yang jujur. Semua murid mazhab luar mendapatkan senjata mereka dari tukang besi mazhab luar. Walaupun mereka semua adalah senjata yang tidak berperingkat, untuk pengikut mazhab luar, mereka lebih daripada cukup. Lagipun, senjata berperingkat adalah khazanah yang jarang berlaku. Melainkan set itu memberi ganjaran kepada seseorang atau seorang murid menyediakan bahannya sendiri, adalah mustahil untuk mencapainya. Abang Junior, kenapa tergesa-gesa? Yin Mo Chen bertanya dengan hairan. Lin Fen tidak menjawab dan serta-merta meluru masuk. Dia mengeluarkan pedang abang senior Yin dan bertembung dengan pedang yang dia hasilkan. Klang! Sama seperti yang Lin Fen jangkakan, pedang abang senior Yin telah dihiris kepada dua bahagian. Lin Fen menguji perasaannya yang seperti menghiris tanah liat. Pedang abang senior Yin terasa seperti tanah liat dan tidak memberikan perlawanan. Abang senior Yin yang hairan serta-merta rebah melutut apabila melihat adegan semasa. Pada masa ini, Lin Fen sangat gembira, abang kanan, saya akan memberikan pedang ini kepada kamu. Sebagai balasan, saya akan mengambil sepihan logam ini. Lin Fen kemudian melemparkan pedang yang dia buat tadi kepada abang senior Yin, kemudian meraih dua patah pedang abang senior Yin sebelum tergesa-gesa berundur. Yin Mo Chen memerhati Lin Fen dengan terpinga-pinga, bagaimanakah pedang adik lelaki Lin begitu kuat. Dia kemudian dengan teliti memeriksa pedang yang dilemparkan oleh adik lelaki Lin kepadanya dan serta-merta tersentak. Bersinar tajam, ini adalah pedang kelas rendah. Abang Junior, Yin Mo Chen segera kembali kepada dirinya sendiri. Senjata yang begitu berharga, bagaimana mungkin Abang Junior memberikan ini kepadanya? Tetapi apabila Yin Mo Chen mengejarnya, dia melihat adik lelaki Lin menutup pintu dengan kuat dan dari dalam beberapa perkataan keluar. Abang senior, jangan kacau saya. Saya sangat sibuk sekarang. Bab 23, bukankah ini rugi? Di Dewan Makan Mazhab Luar, terdapat khabar angin tentang Peach gila mencuri syaitan muncul di sana baru-baru ini, yang menyasarkan Peach saudara yang sedang bertengkar. Ini membuatkan ramai pengikut mazhab luar takut untuk diri mereka sendiri, tidak tahu bila setan yang mencuri Peach gila akan menyasarkan mereka. Dan sejak kebelakangan ini, banyak kejadian aneh berlaku dalam mazhab luar. Dalam satu malam, seluruh dinding telah dicuri. Ini membuatkan semua orang tertanya-tanya siapa di dunia ini yang akan pergi dan mencuri batu bata. Beberapa murid takut mereka akan berakhir seperti Feng Han, bangun dan mendapati seluruh rumah mereka telah hilang. Jadi sebelum tidur, mereka akan memasang loceng di sekeliling dinding mereka. Jika pencuri perobohan dinding muncul dan mencetuskan perangkap, mereka pasti akan menangkapnya di tempat kejadian. Kawan-kawan berhati-hati, syaitan pencuri Peach gila telah datang. Pada ketika ini, Dewan Makan Mazhab Luar yang aman menjadi gempar kerana seorang murid telah mendapati bahawa syaitan yang mencuri Peach gila sedang menuju ke arah mereka. Beberapa pengikut mazhab luar telah mengalami serangannya dan telah berbaring di bilik mereka sepanjang hari, tidak dapat bergerak. Kesakitan seperti ini benar-benar tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Lin Fen, yang membawa beg besar, berjalan dari jauh.
Kepada rakan-rakan yang mengelak daripadanya, Lin Fen tidak menghiraukan mereka, kerana dia percaya dalam beberapa saat mereka semua akan datang berlari kepadanya mengemis dan menghormatinya sebagai harta karun. Lin Fen kemudian datang ke tempat kosong di sebelah pintu masuk Dewan Makan dan menurunkan beg yang dibawanya. Dia kemudian mengeluarkan sepanduk dari dalam dadanya dan mengikatnya pada salah satu tiang pintu masuk. Yang lewat pun jangan ketinggalan. Jualan kilat senjata grade rendah. Lin Fen berdiri di situ dan menjerit. Pengikut-pengikut sek luar di sekeliling melihatnya menjerit gila dan menyatakan kebencian mereka, tetapi apabila mendengar perkataan, jualan kilat senjata berperingkat rendah, mereka semua menjadi terpikat. Pada ketika ini, walaupun pengikut mazhab luar di sekeliling tertarik dengan kata-kata Lin Fen, tidak seorang pun berani melangkah ke hadapan untuk bertanya, kerana mereka takut apabila tertarik, pitch mereka akan dicuri. Lin Fen menjerit sekuat hati dan melihat bahawa dia telah menarik perhatian semua orang, dia mengangguk puas. Tetapi ada satu perkara yang membuatkan Lin Fen terdiam, mengapa tidak seorang pun daripada mereka ini muncul. Mungkin senjata grade rendah tidak cukup menarik. Lin Fen tahu bahawa untuk pengikut mazhab luar, memiliki senjata berperingkat adalah satu pencapaian yang sangat mengagumkan. Lin Fen enggan menerima ini dan mula memandang sekeliling, kemudian mendapati seorang murid yang berdiri berhampirannya. Awak, kemarilah. Lin Fen memberi isyarat. Murid itu terkeku seketika dan berundur beberapa langkah dalam ketakutan, tetapi Lin Fen tidak memberinya peluang dan terus keluar dan mula menyeretnya. Ikut aku. Lin Fen mahu membuat lelaki ini mempercayai kata-katanya. Taklah abang senior, saya baru masuk mazhab luar beberapa hari lepas. Tolong jangan curi pitch saya. Murid mazhab luar yang diseret oleh Lin Fen takut kaku. Walaupun dia baru sahaja memasuki mazhab luar, dia sudah biasa dengan syaitan pencuri pitch gila yang terkenal di Dewan Makan. Lin Fen membulatkan matanya, tidak peduli bagaimana adik lelaki ini menangis atau merayu, dan terus menyeretnya ke hadapan tempat duduknya, kemudian mengeluarkan senjata mazhab di belakangnya. Semua orang lihat, ini adalah senjata yang dibuat oleh tukang besi mazhab luar. Lin Fen mengangkat senjata itu tinggi sambil menjerit dan kemudian mengambil pedang dari tempat duduknya. Sekarang lihat di sini, ini adalah senjata grade rendah. Anda akan menyaksikan keajaiban, jadi jangan berkedip. Lin Fen memandang sekilas ke arah pengikut mazhab luar yang telah menarik minatnya dan tersenyum, saya enggan percaya Anda semua tidak berminat. Perhatikan dengan teliti. Lin Fen menjerit apabila kedua-dua pedang itu bertembung. Klang. Pedang yang dibuat oleh tukang besi mazhab luar itu serta-merta dihiris menjadi dua bahagian, apabila sekepingnya jatuh ke tanah dengan bising. Macam mana tu? Hanya ada 3, kepada penawar tertinggi. Lin Fen kemudian melemparkan sekeping lagi senjata yang patah itu ke tanah sebelum kembali ke tempat berdirinya, menunggu semua orang bergegas naik. Abang senior, pedang saya. Abang junior yang melihat senjatanya dihiris dua oleh abang seniornya hampir menangis. Pedang awak adalah pedang saya. Lin Fen menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika itulah murid-murid seluar di sekeliling yang sedang memerhatikan semuanya bergegas keluar dengan gila. Mereka semua telah melihat dengan jelas apa yang baru saja berlaku. Senjata yang dibuat oleh luar, tukang besi mazhab telah dengan mudah dihiris separuh seolah-olah ia menghiris melalui tanah liat. Pada masa yang sama, pedang itu mengeluarkan rupa yang berkilat dan anggun. Ia jelas merupakan senjata berperingkat dari sekali pandang. Abang Lin, bagaimana kamu menjual pedang ini? Abang Lin, awak sebutkan harga yang saya akan beli. Pada ketika ini, melihat murid-murid mazhab luar berebut-rebut di hadapannya, Lin Fen mengeluarkan senyuman cerah di dalam hatinya, saya sudah berkata Years truly akan menjadi komoditi yang hangat. Suka untuk bergantung pada mereka untuk naik tahap sekarang, jadi dia hanya boleh bergantung pada perubatan, apabila Years truly mencapai pos celestial dan memohon untuk masuk ke dalam mazhab dalaman, pada masa itu seluruh dunia ini akan saya nikmati. Pada masa yang sama, Lin Fen juga meluahkan kemarahan yang mendalam terhadap murid-murid yang hina ini yang belum menembusi peringkat pos celestial. Ini kerana lelaki ini Years truly mengalami kesukaran untuk naik level. Pedang penusuk syurga, bermula dari 30 pil peredaran, pergi kepada penawar tertinggi. Lin Fen memegang pedang di tangannya dan menjerit. Pedang menusuk syurga, nama yang bagus. Penguasaan sedemikian. Saya mesti memiliki pedang ini. Saya membida 31 pil. Hanya 31 pil dan cuba mendapatkan senjata berperingkat rendah. Dalam mimpi awak, saya menawar 40 biji pil. 45 pil. 50 pil.
Melihat saudara-saudaranya yang galak menawar pergi, Lin Fen mengeluarkan senyuman cemerlang di dalam hatinya, cuma kemaskan sedikit timbunan besi buruk dan kemudian saya boleh menjualnya. Ini betul-betul mencuri. Saya menawar 100 pil. Sebaik sahaja orang ini menjerit 100 pil, semua orang terdiam. Murid-murid mazhab luar dapat mengumpul 30 pil peredaran setiap bulan. Walaupun pil peredaran adalah perkara biasa dalam mazhab luar, kerana ia adalah pil yang membantu latihan, ramai murid biasanya hanya makan semuanya dalam beberapa hari. Jadi, sangat sedikit murid yang menyimpan sebanyak itu. 150 pil. Lin Fen memandang sekilas pada murid yang menawar 150 biji pil. Dia tidak pernah melihatnya sebelum ini. Walaupun dia berdiri di sana dengan tenang, Lin Fen dapat melihat dari matanya keinginan dia untuk pedang ini. Walaupun Lin Fen hanya berada dalam mazhab selama lebih daripada setahun, dia masih memahami satu perkara. Dalam dunia ini, semua orang hanya mengambil berat tentang satu perkara. Tidak ada kesudahan untuk bercucuk tanam, pada mulanya, jadi siapa yang akan menghabiskan masa untuk menanam sesuatu yang lain? Petapa adalah petapa, tukang besi adalah tukang besi, ahli alkimia adalah ahli alkimia. Penanaman tidak mempunyai banyak kaitan dengan menjadi dua yang terakhir melainkan salah seorang daripada pekal peringkat atasan yang asas penanamannya telah mencapai tahap tertentu dan tidak dapat pergi lebih jauh dalam masa yang sama. Hanya selepas itu seseorang biasanya akan memberi tumpuan kepada bidang lain. Walaupun mazhab Saint Devil adalah sebuah mazhab besar, mereka masih tidak dapat menyediakan setiap murid dengan senjata berperingkat. 200 pil. 250 pil. Bidaan menjadi sangat sengit. Lin Fen menyedari ramai murid tidak menawar dan hanya diam berdiri di situ memerhati. Nampaknya mereka sedang menunggu senjata seterusnya. 1000 pil. Dan pada masa ini, seorang lelaki yang memakai jubah putih yang berdiri jauh perlahan-lahan berjalan. Ekspresi murid luar sekeliling berubah serta-merta apabila melihat orang ini. Kemudian semua orang mengetepikan, membuka laluan sambil menatap kagum. Itu Abang Senior Yi. Salah satu daripada 10 jenius terkemuka mazhab luar, Yi Zhongyu. Nampaknya tiada harapan untuk kami. Memandangkan Abang Senior Yi ada tawaran, tiada ruang untuk kami. Kalau kita teruskan Abang Senior Yi akan tersinggung. Ramai pengikut mazhab luar yang melihat memahami bahawa senjata grade rendah ini kini mempunyai tuan. Tetapi pada masa ini, Lin memikirkan satu masalah, bukankah ini satu kerugian bagi saya? Bab 24, sesama dua saudara saya cepat hancurkan saya sampai mati dengan pil peredaran anda. Pada masa ini, Lin Fen sangat gembira. Satu pukulan besar telah tiba. Yi Zhongyu adalah salah seorang daripada 10 jenius teratas mazhab luar. Nilainya kemungkinan besar sangat tinggi. Mampu masuk ke dalam 10 teratas daripada lebih 8,000 pengikut mazhab luar, dia pastinya tidak buruk. Pada masa ini, di antara 10 jenius teratas mazhab luar, Lin Fen hanya bertemu Meng Yang Kuan yang pangkalan penanamannya adalah peri celestial tahap ke-6, namun dia masih berpura-pura menjadi babi yang berkeliaran di zon pemula. Lin Fen benar-benar bersyukur dia mempunyai sistem ini yang membolehkan dia melihat pangkalan penanaman mana-mana orang. Jika tidak suatu hari dia mungkin benar-benar ditelan oleh babi palsu Meng Yang Kuan itu. Pedang awak, saya akan beli 1000 biji. Jubah putih Yi Zhongyu berkibar-kibar, kehadirannya yang perkasa dan aura sombong dapat dibezakan dengan sekali pandang. Abang kanan, walaupun harga 1000 pil sangat tinggi, kita masih perlu melihat jika ada harga bersaing lain. Walaupun Lin Fen secara semula jadi tahu bahawa dia adalah salah seorang daripada 10 jenius terkemuka mazhab luar, dia berpura-pura tidak tahu. Jika dia akhirnya mengacaukan alirannya dan akhirnya dihancurkan oleh lelaki ini, kepada siapa dia akan menangis? Tak tahu pun siapa Abang Senior Yi. Wang Tianfeng, yang tidak mesra dengan Lin Fen, mendengus dingin. Yi Zhongyu tersenyum dan dengan yakin berkata, saya percaya harga saya adalah yang tertinggi. Di antara saudara-saudara seiman di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menawarkan lebih daripada saya. Yi Zhongyu sangat yakin dan melihat sekeliling, membuat murid di sekeliling mengeluh. Walaupun 1000 pil edaran adalah banyak, ia tidak seperti tiada siapa yang mempunyai lebih. Semuanya kerana kedudukan Yi Zhongyu. Sememangnya, mereka tidak boleh menyinggung perasaan salah satu daripada 10 teratas mazhab untuk kepentingan sekejap. Lin Fen tersenyum dan memandang Yi Zhongyu. Di atas kepalanya terapung perkataan tingkat ke-6 pos celestial. Bagi Lin Fen, asas penanaman hanya tinggi sedikit, tetapi berbanding dengan Meng Yang Kuan, perbezaannya masih besar. Dan dia sudah mencapai pos celestial tetapi masih kekal dalam mazhab luar, seorang lagi yang degil.
Apabila seorang murid mazhab luar mencapai peringkat post-celestial, mereka boleh menjadi murid mazhab dalaman. Tetapi pilihan ini sepenuhnya secara sukarela. Beberapa pengikut mazhab luar masih enggan meninggalkan mazhab luar walaupun selepas mencapai peringkat post-celestial kerana apabila memasuki mazhab dalaman, semua rakan sek mereka akan mempunyai pangkalan penanaman yang tinggi supaya ia tidak akan santai seperti di mazhab luar. Walaupun sumber latihan sangat berbeza, bagi sesetengah orang yang degil, mereka lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Tidak lama kemudian di bawah bumbung tertentu, dua figura berdiri di situ dengan senyap. Wanita itu sangat cantik seperti gadis angkasa manakala lelaki itu kacak syaitan tetapi juga agak dingin. Abang kanan Meng, nafsu dan coretan pedang itu, ia sangat cantik. Bulu mata wanita itu terkebil-kebil sambil berbisik lembut dengan lagak yang halus. Adik perempuan, kerana kamu suka, abang senior kamu, sudah tentu, akan memuaskan keinginan kamu. Lagak dingin lelaki yang kelihatan dingin itu cair apabila berhadapan dengan wanita itu. Ekspresinya cerah, dan matanya dipenuhi dengan warna cinta. Abang kanan Meng, tidak berbaloi untuk menyusahkan Yi Zhongyu kerana pedang bermutu rendah ini. Ni Mingyang, yang berdiri di belakang mereka berdua, berkata dengan berhati-hati. Mingyang, tak perlu cakap banyak. Tak apa asalkan adik junior Chen Yu suka. Fikiran Meng Yang Kuan telah pun dibuat-buat. Ni Mingyang tidak berkata apa-apa lagi sambil memandang kening Chen Yu yang berkerut, dia pada dasarnya seorang sucubus. Seluruh masa depan abang senior Meng telah musnah oleh sucubus ini. Keputusan abang senior Meng tidak boleh diubah dengan jelas, jadi Ni Mingyang juga menjadi terdiam. Bagaimanakah orang berbakat seperti abang senior Meng mengenali sucubus seperti dia? Abang senior melakukan semua yang dia boleh untuk meningkatkan pangkalan penanamannya, tetapi sampah Mu Chen Yu ini tidak akan maju dan kekal terperangkap di pracelestial peringkat keempat. Banyaknya pil ubat yang abang senior sediakan, walaupun seekor babi, sudah lama mereka mencapai tahap post-celestial. Tepat apabila Yi Zhongyu pasti senjata grade rendah ini akan menjadi miliknya, suara sayup terdengar dari jauh. 2000 pil. Murid-murid sekeliling semuanya terkejut. Abang senior Yi sudah menamakan harganya, dan kini seseorang berani membidanya. Adakah mereka mungkin mempunyai keinginan mati? Tetapi apabila melihat pembida, semua orang menjadi lebih terkejut. Tiada siapa sangka akan berjumpa dengan abang senior Meng. Kedudukan nombor 1 daripada 10 jenius terbaik mazhab, abang senior Meng. Yi Zhongyu berkerut sedikit, melihat siapa yang berani bersaing dengannya. Tetapi apabila melihat orang itu, ekspresinya serta-merta berubah. Pada ketika ini, hati Lin Fen dipenuhi dengan kegembiraan. Tembakan besar kepala baru muncul. Abang Lin, awak. Ni Mingyang mengikut abang kanan Meng dan melihat orang yang menjalankan jualan kilat senjata grade rendah adalah adiknya Lin, terkejut dan juga tidak percaya. Oh, abang senior ni. Lin Fen tersenyum. Abang kecil Lin, ini agak tidak dijangka. Ni Mingyang tersenyum ketika ini. Dia agak kagum dengan adik lelaki Lin yang entah bagaimana berjaya mendapatkan senjata grade rendah ini untuk dijual memandangkan dia baru memasuki mazhab itu baru-baru ini. Semasa Lin Fen bercakap dengan Ni Mingyang, Yi Zhongyu juga mula bercakap dengan Meng Yang Kuan. Jadi abang senior Meng cuba bersaing dengan juniornya. Yi Zhongyu pahit di dalam hati tetapi tetap tersenyum di wajahnya. Walaupun mazhab luar kelihatan agak tenang, sebenarnya, dalam barisan 10 jenius teratas mazhab itu terdapat beberapa pergaduhan. Kesemua 10 murid teratas mempunyai pangkat, dengan Meng Yang Kuan terus mendapat tempat nombor 1. Walaupun selebihnya walaupun kelihatan mesra di permukaan, pergaduhan antara mereka sebenarnya agak sengit. Abang Yi silap. Abang senior awak sebenarnya tak minat pedang. Cuma kakak junior Chen Yu lebih suka, jadi saya hanya boleh berharap adik junior akan menahan kesakitan. Meng Yang Kuan berkata dengan meremehkan. Yi Zhongyu memandang sekilas ke arah wanita yang berdiri di sebelah Meng Yang Kuan, hatinya berang. Terpikat dengan wanita bujang, bagaimanakah disiplin diri ini? Ia hanya memalukan diri sendiri. Abang kanan Meng, adik perempuan Chen Yu sudah mempunyai senjata kelas menengah, Jade Bale Dragon yang kamu hadiahkan kepadanya. Saya percaya dia tidak ada gunanya untuk pedang grade rendah ini. Jadi bagaimana kalau biarkan saya memilikinya? Walaupun Meng Yang Kuan sudah bercakap, Yi Zhongyu enggan mengaku. Saya sudah pun berada di bawah awak dalam ranking, jangan harap saya benarkan awak dalam perkara lain. Meng Yang Kuan menggelengkan kepalanya, kalau begitu, penawar tertinggi akan memilikinya. Lin Fen telah bercakap dengan abang senior ni tetapi pada masa yang sama masih mendengar perbualan dua orang itu.
Apabila melihat mereka berselisih faham, hati Lin Fen menjadi lebih gembira. Baguslah mereka berselisih faham. Barulah saya boleh memperoleh lebih banyak keuntungan. Saya telah mengatakan ini sebelum ini, profesion adalah tempat semua wang datang. 3,000 pil peredaran, adik Yi teruskan tawaran anda. Meng Yang Kuan berkata sambil tersenyum. Muka Yi Zhongyu marah. Untuk Yi Zhongyu Post Celestial peringkat ke-6, dia sebenarnya tidak memerlukan senjata berperingkat rendah. Hanya pada tahun-tahun awalnya dia telah jatuh ke bawah tebing dan berjaya menjumpai manual yang mengandungi kemahiran mempertahankan diri yang misteri. Penanaman kemahiran mempertahankan diri ini tidak memerlukan dia melatih tubuhnya tetapi memerlukannya untuk menyerap pelbagai senjata berperingkat ke dalam tubuhnya. Dinamakan pedang Infinite. Pedang grade rendah ini paling banyak hanya bernilai sekitar 3,000 pil peredaran. Jika dia terus membida, ia tidak berbaloi. Tetapi pada ketika ini, mereka bukan sekadar bersaing untuk pedang lagi, mereka bersaing untuk kebanggaan mereka. Lebih-lebih lagi apabila Yi Zhongyu melihat ekspresi hamba di wajah Meng Yang Kuan, dia menjadi semakin marah. Lin Fen pada ketika ini menepis Ni Mingyang dan menunggu ribut yang akan datang. Dua saudara lelaki saya, tolong cepat hancurkan saya dengan pil peredaran awak. Bab 25, abang kanan anda tidak boleh menghina kepintaran saya. 3,500 biji. Yi Zhongyu telah menjadi salah seorang daripada 10 jenius terbaik mazhab itu selama bertahun-tahun, jadi jumlah pil peredaran yang dimilikinya agak banyak. Walaupun pedang grade rendah itu tidak begitu berharga, Yi Zhongyu tidak peduli lagi untuk mengekalkan harga dirinya. Pengikut-pengikut seluar di sekeliling yang menonton adegan semasa semuanya dalam kehairanan, situasi seperti ini adalah yang pertama bagi sesetengah orang. Ini adalah pergaduhan antara 10 jenius teratas mazhab. Walaupun mereka ingin melihatnya, ia tidak begitu mudah untuk ditemui. Lin Fen berdiri di sebelah dalam mood yang baik, semakin sengit kedua-duanya bersaing, lebih baik untuknya. 4,000 biji. Meng Yang Kuan berkata bersebab. Pil peredaran adalah pil perubatan yang diperlukan untuk yang baru dimulakan untuk melatih. Tetapi bagi Meng Yang Kuan, yang asas penanamannya yang sebenar berada pada tahap pericelestial tahap ke-6, mereka tidak bermakna apa-apa. 4,500 biji. Abang Yi, kita bertanding macam ni tak ada makna. Saya akan menawar 10,000 pil. Kedua-duanya perlahan-lahan menaikkan tawaran mereka, tetapi Meng Yang Kuan merasakan bahawa ini adalah satu pembaziran masa. Dia terus ke 10,000 pil. Lin Fen yang berdiri di sebelah hampir membasahi dirinya selepas mendengarnya. 1 pil adalah 100 pengalaman, 10,000 pil akan menjadi 1 juta pengalaman. Omong kosong, jackpot, ini adalah jackpot lengkap. Murid-murid sekeluar di sekeliling semuanya terkejut selepas mendengar tawaran itu juga dan merenung Lin Fen dengan cemburu yang tidak bertopeng. 10,000 pil untuk pedang berperingkat rendah, ini. Lin Fen memandang Meng Yang Kuan, kedua matanya sombong dan boros, sangat boros. Berbelanja sebanyak itu untuk seorang gadis bujang. Pada masa manakah seorang lelaki akan menjadi paling menarik? Orang munafik akan berkata apabila mereka bekerja, tetapi apa yang difikirkan oleh semua gadis adalah bahawa seorang lelaki paling menarik apabila dia membelanjakan wang untuk mereka. Ekspresi Yi Zhongyu menjadi dingin. Dia tidak mampu untuk membawa keluar 10,000 pil. Bukannya Yi Zhongyu miskin, malah dia tidak menyimpan sebanyak itu jumlah pil ubat seperti ini. Dan Yi Zhongyu tidak cukup bodoh untuk mengeluarkan pil perubatan lanjutannya. Itu sukar diperoleh walaupun untuknya. Abang kanan Meng bangga, sanggup berbelanja sebanyak itu untuk adik perempuan Chen Yu. Saya akan akur dan ambil cuti. Yi Zhongyu melihat bahawa senjata yang tinggal di tempat duduk Lin Fen bukanlah pedang, jadi dia tidak berminat. Abang Yi, sila tunggu sebentar. Meng Yang Kuan berkata. Ekspresi Yi Zhongyu sedikit berubah ketika dia bersiap untuk pergi, adakah dia mungkin mahu memalukan saya? Nampaknya adik junior memerlukan pedang yang lebih rendah. Saya juga mempunyai satu jika adik junior tidak keberatan, saya boleh memberikan ini kepada awak. Meng Yang Kuan mengeluarkan pedang dan berkata. Yi Zhongyu terkejut seketika, kemudian berkata dengan suara yang sangat dingin, tidak, abang senior harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Saya akan ambil cuti. Melihat abang junior Yi yang marah pergi, Meng Yang Kuan juga menggelengkan kepalanya sedikit, kemudian menyelup poket berhampiran pinggangnya, Abang Lin, beg ini mengandungi 10,000 pil peredaran. Lin Fen menerima beg itu dan sedikit terkejut, 10,000 pil edaran di dalam beg campak ini. Berhenti menipu. Ding, menemui beg angkasa pemula. Digunakan untuk menyimpan barang, diperbuat daripada kristal langit kecil.
Abang Lin, kamu juga boleh memiliki beg itu. Meng Yang Kuan berkata. Lin Fen sangat gembira pada masa ini. Dia baru menyedari bahawa Abang Senior Meng adalah seorang lelaki yang luar biasa. Terima kasih, Abang Senior Meng. Lin Fen sememangnya tidak memerlukan beg angkasa pemula ini kerana dia mempunyai beg sendiri yang boleh menyimpan lebih banyak barangan daripada yang ini. Tetapi kerana ia adalah tanda muhibah daripada abang seniornya, dia tidak boleh menolaknya. Jadi dia merancang untuk menunggu masa yang sesuai untuk menukarnya dengan pil peredaran. Abang senior, inilah pedang menusuk syurga. Lin Fen menyerahkan pedang grade rendah kepada abang senior Meng. Abang senior Meng menerimanya dan memuji, tidak buruk. Ketukangan yang indah. Ia jauh lebih baik berbanding dengan pedang berperingkat rendah purata. Cuma nama ni sikit, macam mana ni? Pedang ini sangat licin, dan permukaannya juga licin seperti air. Saya percaya ia lebih sesuai untuk memanggilnya, pedang lingdong. Adik perempuan, apa pendapat anda? Saya akan pergi dengan apa sahaja yang abang senior mahu. Mu Chen Yu sedikit tersipu dan mengangguk ringan. Lin Fen memandang kedua-dua orang itu, pedang yang cantik dipasangkan dengan seorang wanita cantik, sungguh padanan yang sempurna. Meng Yang Kuan tersenyum mendengarnya. Ni Ming Yang memandangnya dengan terkejut. Hari ini abang senior lebih banyak tersenyum di hadapan orang luar berbanding kebiasaannya, agak jarang. Abang lelaki, saya perlu memberi amaran kepada awak. Anda sebenarnya dilarang mendirikan gerai di sini. Jika rondaan mazhab itu menangkap kamu, ia akan menjadi agak menyusahkan. Meng Yang Kuan berkata. Lin Fen terkejut apabila mendengar ini, adakah mungkin ada penguatkuasaan undang-undang di dunia ini juga? Terima kasih atas amaran abang senior, saya akan ingat itu. Lin Fen menggenggam tangannya dan mengucapkan terima kasih. Meng Yang Kuan mengangguk, kemudian berkata kepada Ni Ming Yang, kamu tinggal di sini dan bantu adik lelaki kita menjual senjatanya yang lain. Jika pasukan peronda datang, anda juga boleh membantu. Ya, abang senior. Ni Ming Yang mengangguk. Adik perempuan, jom. Meng Yang Kuan berkata. Ya, abang senior. Huf, sucubus. Apabila abang senior Meng pergi, Ni Ming Yang menjerit marah. Lin Fen mendengar ini dan terkejut, adakah mungkin Ni Ming Yang benar-benar mempunyai hubungan dengan abang senior Meng? Abang senior, adakah kakak junior itu mungkin pasangan abang senior Meng? Lin Fen bertanya. Huf, dia cuma sucubus. Baiklah, cukup dia. Adik, jom cepat jual dua senjata yang tinggal. Jika pasukan peronda menangkap kami, ia akan menjadi agak menyusahkan. Ni Ming Yang berkata. Baiklah. Walaupun Lin Fen suka bergosip, buat masa ini, perniagaan adalah lebih penting. Sekarang dia telah memperoleh 10,000 pil peredaran, dengan hanya sedikit usaha, dia akan berpuas hati sepenuhnya. Dua senjata yang tinggal dinamakan Moonlit Mace dan Heaven Splitting Axe, nama kedua-dua senjata ini, sudah tentu, mendominasi seperti biasa. Walaupun harga yang dijual tidak dapat menyaingi 10,000 pil edaran abang senior Meng, tetapi kerana ia adalah jualan kali pertama, barangan itu mendapat permintaan yang serius, dan pada masa yang sama terdapat ramai pengikut mazhab luar yang kaya. Kedua-dua senjata itu dijual dengan jumlah 7,000 pil. Murid-murid seluar yang tidak mempunyai pil peredaran yang mencukupi semuanya menyesal. Dengan ini, semua senjata grade rendah yang menakjubkan telah hilang. Mengenai sama ada akan ada lagi lain kali, tidak perlu memikirkannya. Jelas sekali, tidak akan ada lebih daripada ini, senjata grade rendah bukan sayur biasa anda. Tidak mungkin mereka boleh diperolehi semudah itu. Ketika Lin Fen sedang bersiap untuk berkemas dan pergi, suara yang dikenalinya sampai ke telinganya. Abang senior, pedang saya. Suara ini kedengaran sangat menyedihkan dan juga agak tersekat-sekat. Lin Fen juga berasa agak tidak senang, adik lelaki, kamu masih di sini. Abang senior, itu adalah pedang saya yang baru saya terima semalam. Abang junior yang baru dimulakan itu benar-benar kasihan ketika dia bercakap dengan mata yang berair. Baiklah, baiklah. Seorang lelaki tidak sepatutnya menangis. Tunggu saya di sini esok pada waktu ini. Saya akan memberi pampasan kepada anda dengan pedang yang lebih rendah. Macam mana sekarang? Lin Fen berkata. Abang kanan, kamu boleh menjerit kepada saya, pukul saya, tetapi kamu tidak boleh menghina kecerdasan saya. Lin Fen membelalakkan matanya, saya tidak menghina kecerdasan awak. Abang senior ni pun ada di sini sebagai saksi, macam mana saya nak tipu awak? Lin Fen berkata. Akhirnya, disebabkan Ni Ming yang berada di sana, adik lelaki yang baru dilantik itu pergi dengan separuh hati. Ini juga membuatkan Lin Fen berasa agak gusar. Lin Fen juga mempunyai barang yang bagus di tangan, senjata grade pertengahan yang dia hasilkan menggunakan pedang Yin Mo Chen yang patah.
Tetapi Lin Fen tidak mengeluarkannya kali ini kerana, dengan hanya set luar semata-mata, tidak mungkin mereka mampu membelinya. Jadi dia bercadang untuk menunggu sehingga dia memasuki mazhab batin dan bertemu dengan orang-orang kaya di sana. Dalam perjalanan, Ni Mingyang berkali-kali menyoal. Abang lelaki, dari mana kamu dapat senjata ini? Saya membuatnya. Betul ke? Sejujurnya, ia bukan satu pembohongan. Abang lelaki, awak nampak kita juga agak rapat, jadi bagaimana kalau buatkan juga untuk saya? Sudah tentu, sediakan bahan anda sendiri dan izinkan saya mencuri sebiji peach. Tidak mengapa, bahan apa? Besi halus. Abang senior, awak pergi mana? Apabila Lin Fen menoleh, dia menyedari Ni Mingyang telah hilang. Abang tunggu saya. Saya akan pergi mendapatkan setrika yang baik sekarang. Dari jauh, suara Ni Mingyang yang sedikit teruja kedengaran. Bab 26, adik lelaki awak bukan orang macam tu. Keuntungan hari ini tidak buruk, menjual 3 senjata grade rendah dengan jumlah 17,000 pil. Sek Sand Devil yang menjadi tempat latihan boleh memberikan setiap murid sek luar dengan pil peredaran setiap bulan, walaupun ia tidak banyak. Bilangan pengikut mazhab luar adalah lebih daripada 8,000, dan dengan setiap orang menerima 30 pil, yang mendapat lebih 200,000 pil setiap bulan. Jelas sekali, pil edaran itu bukanlah pil ubatan berkualiti tinggi dan hanyalah bahan tambahan untuk membantu melatih para murid. Dia hanya 2 juta pengalaman dari peringkat post celestial, dan apabila dia mencapai post celestial, dia boleh memasuki mazhab dalaman, dengan itu menjadi kuasa peringkat pertengahan mazhab itu. Pada masa itu, dia akan dapat berhubung dengan perkara yang jauh lebih maju. Lin Fen kini juga memahami mengapa dengan asas penanaman Meng Yang Kuan daripada peri celestial tahap ke-6, yang dalam mazhab itu pasti akan menjadi bakat peringkat 1, dia masih memutuskan untuk kekal dalam mazhab luar. Jika Lin Fen tidak melihat Mu Chenyu, dia benar-benar tidak akan faham mengapa abang senior Meng begitu. Tetapi kini, Lin Fen akhirnya faham bahawa Meng Yang Kuan mahu tinggal di sebelah Mu Chenyu. Manusia berusaha untuk mencapai puncak sementara air mengalir ke bawah, dan masih, Meng Yang Kuan meninggalkan masa depannya yang hebat untuk seorang gadis, yang juga mengagumkan. Lin Fen tidak memikirkannya lagi dan segera mengeluarkan beg penyimpanan, mengangkatnya ke mulutnya dan mula membuangnya. Ding, mengambil pil peredaran, pengalaman campur 100. Ding, mengambil pil peredaran, pengalaman campur 100. Sejumlah besar pil peredaran bertukar menjadi pengalaman, dan mata pengalaman wataknya melonjak tanpa henti. Selepas mengambil semua pil peredaran, Lin Fen membuka panel data wataknya. Nama, Lin Fen. Tahap, 19, separuh langkah dari post celestial. Mata pengalaman, 9.703.400 per 10 juta. Pengalaman penyimpanan, kosong, boleh tingkatkan tahap watak, boleh tingkatkan tahap kemahiran mempertahankan diri. Kemahiran mempertahankan diri, badan iblis abadi tahap 1, 10/3 juta. Monyet curi peach tahap ke-13, 1,540,000. Profession, tukang besi maju tahap 1, 1,000/5,000. Peralatan, 95 bata merah, senjata legendaris. Tajuk, tidak mengalah jadi just do it, asas penanaman digandakan, head masa ialah 1 lilin kemenyan, sekali guna. Dia berada setengah langkah dari post celestial, dan kini hanya memerlukan sekitar 300,000 lagi pengalaman untuk memasuki peringkat post celestial. Terdapat hanya satu perbezaan perkataan antara pra-celestial dan post celestial, tetapi perubahan yang akan berlaku di antara mereka adalah besar. Pra-celestial ialah tenaga darah manakala post celestial ialah tenaga sebenar. Hanya selepas memasuki post celestial badan seseorang menjana tenaga sejati dan menggunakan kuasa langit dan bumi, benar-benar memasuki jalan penanaman. Beng, 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 beng. Apabila mendengar bunyi ketukan itu, peminat Lin segera mengetahui siapa itu. Nampaknya senjata grade rendah agak memikat untuk abang senior ni. Lin Fen membuka pintu dan terkejut apabila sebuah guni besar memasuki pandangannya. Abang muda, ketepilah dengan cepat supaya saya boleh masuk. Belakang Ni Mingyang kini menghadap Lin Fen. Lin Fen tergesa-gesa melangkah ke tepi, dan Ni Mingyang melangkah ke hadapan beberapa langkah, meletakkan guni di atas lantai. Beng, bunyi membosankan bangkit, ketika kepingan besi halus kelabu perak muncul dari guni, bercahaya dengan cahaya keperakan yang mempesonakan. Abang senior, dari mana kamu dapat semua ini? Lin Fen terkejut, seperti yang diharapkan oleh abang senior, dia benar-benar pantas mendapatkan bahan-bahan ini. Saya dapat semua ini daripada tukang besi.
Jumlah besi halus yang mereka ada di sana adalah sehingga tiada ruang lagi untuk diletakkan. Setiap tahun dinasti tersebut akan mengangkut sejumlah besar besi halus. Kami murid dibenarkan pergi bila-bila kami mahu mengambilnya. Ni Mingyang menepis tangannya. Untuk mendapatkan setrika halus ini, dia telah mendapat habuk di seluruh tubuhnya. Tetapi daya tarikan senjata grade rendah adalah terlalu hebat, jadi Ni Mingyang tidak sabar. Lin Fen mendengar ini dan terkeku. Nampaknya dia masih sangat jahil, besi-besi halus ini boleh didapati pada bila-bila masa dia mahu dan dia telah ke rumahnya mencari besi buruk. Ia agak ironis. Abang muda, datang pada saya. Pada masa ini, Ni Mingyang meluruskan kedua kakinya, mengambil sikap kuda sambil mengetap gigi, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang hebat. Abang senior, awak, apa awak buat? Lin Fen menjadi terkejut sehingga dia hampir tidak boleh bercakap, adakah mungkin abang senior mempunyai salah satu jimat yang tidak terkata itu? Abang junior, bukankah kamu kata kamu terpaksa mencuri sebiji pitch untuk sanggup mencipta senjata yang berperingkat rendah untuk saya? Untuk senjata grade yang lebih rendah, saya akan keluar habis-habisan. Ni Mingyang berkata. Abang senior buat apa, betul ke awak rasa saya orang macam tu? Berdiri tegak, abang junior awak bukan orang macam tu. Ia adalah satu penghormatan bahawa abang senior akan membenarkan saya memasukkan senjata grade rendah untuk dirinya sendiri. Lin Fen tergesa-gesa menepuk bahu Ni Mingyang sambil berkata. Adik lelaki, kamu. Pada saat ini, Ni Mingyang menghela nafas lega, kemudian suaranya menjadi tersekat-sekat. Adik lelaki, perbuatan baik kamu ini, abang senior kamu akan mengingatnya. Oh, abang senior bertindak keterlaluan, itu perkara remeh. Lin Fen tersenyum dan melambai tangannya secara bersebab. Abang junior, Ni Mingyang memandang Lin Fen dengan penuh penghargaan, matanya melimpah dengan air mata yang terharu. Abang kanan, abang muda, abang kanan, abang junior, Ni Mingyang membenci dirinya kerana bukan perempuan. Dengan cara itu, dia boleh membalas budi abangnya. Monyet curi peach. Dan pada masa ini, Lin Fen serta-merta menghulurkan tangan. Ini pada asasnya adalah pengalaman menyampaikan sendiri. Rugi kalau dia tak terima. Ding, tahniah monyet curi peach pengalaman campur 300. Abang junior, awak, ungkapan Ni Mingyang yang terharu sebelum ini berubah, hanya merasakan sakit yang teramat menjala di celah kelangkangnya dan pada masa yang sama, rasa tidak percaya dalam fikirannya, bukankah kita sudah mempunyai perjanjian? Lin Fen menarik nafas kecil, ekspresinya penuh warna, kemudian ekspresinya serta-merta bertukar serius, seolah-olah dia sedang mengajar seorang pelajar. Abang senior, laluan latihan penuh bahaya. Saya melihat abang senior terlalu ikhlas dan ini membuatkan saya takut abang senior akan menderita besar di masa hadapan. Jadi saya hanya boleh melakukan ini. Saya harap abang senior boleh maafkan saya, kata-kata Lin Fen mengandungi cinta dan kasih sayang, penuh keikhlasan. Betul kata abang junior, saya akan ambil pengajaran ini. Hanya adik lelaki, bila senjata grade rendah akan selesai. Ni Mingyang tidak dapat mengalihkan fikirannya daripada senjata grade rendah. Lin Fen memandang kesal pada Ni Mingyang, abang senior, untuk senjata yang lebih rendah, anda sanggup meninggalkan kejantanan anda. Ini membuatkan saya terdiam. Abang senior, jangan risau. Saya akan menunggu pagi esok di Dewan Makan untuk awak datang mengambil senjata awak. Lin Fen berkata. Baiklah, saya serahkan pada awak, abang junior. Badan abang senior awak rasa agak kurang cuaca jadi saya akan cuti sekarang. Muka Ni Mingyang merah padam ketika dia berkata ini dengan susah payah. Baiklah, Lin Fen mengangguk. Kemudian Ni Mingyang berjalan keluar dan secara peribadi menutup pintu itu sendiri. Sebelum pergi, dia berkata, jangan pedulikan saya, adik lelaki, saya akan baik-baik saja. Apabila pintu ditutup, gigi Ni Mingyang mula bergemeretak ketika dia serta-merta melutut di atas tanah kemudian pergi perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Melihat Ni Mingyang pergi, Lin Fen ketawa kecil dan memandang ke bawah dengan penuh semangat ke arah besi halus yang bercahaya di atas tanah. Tidak buruk, setrika halus ini akan cukup untuk bermain-main sedikit. Dia sudah pandai besi tingkatan 1. Menggunakan besi buruk sahaja sudah memadai untuk membuat senjata grade rendah, dan besi halus ini sudah cukup untuk membuat senjata grade sederhana. Selain itu, profesion mempunyai faedah lain, iaitu apabila satu bahan cukup untuk membuat senjata grade pertengahan, kemudian menggunakan bahan yang sama, seseorang juga boleh menghasilkan dua senjata grade rendah. Dalam mazhab luar, senjata grade rendah sudah menjadi komoditi utama. Jika dia membawa keluar senjata grade sederhana untuk dijual, siapa yang mampu membelinya? Bab 27, saya akan lakukan.
Ding, menemui bahan yang boleh dibuat, besi halus, yang dihasilkan daripada dinasti yang besar. Lin Fen menimbangnya di tangannya. Beratnya agak berat, tetapi jumlah logam ini sahaja tidak akan mencukupi untuk menempa senjata untuk tukang besi biasa. Tetapi ini bukan masalah untuk Lin Fen, yang memiliki sistem, jadi sekeping ini sahaja sudah cukup untuk menempa senjata kelas pertengahan. Mengikut akal sehat, tidak kira betapa mahir tukang besi itu, masih mustahil untuk menempa senjata bergrade sederhana daripada besi halus semata-mata. Tetapi bagi Lin Fen, profesion tukang besinya jelas mempunyai jenis peminat yang membolehkannya meningkatkan grade senjata. Lin Fen melemparkan sekeping besi halus ke dalam relau. Ding, tahniah kerana membuat pedang grade rendah, pengalaman pandai besi canggih campur 100. Ding, tahniah kerana membuat keris bergrade rendah, pengalaman pandai besi canggih campur 100. Pada masa ini, senjata grade pertengahan tidak berguna untuknya, tetapi dalam mazhab luar, senjata grade rendah paling banyak digunakan. Jika dia boleh menukarnya dengan pil peredaran yang mencukupi, dia akan dapat meningkatkan tahap dan kemudian memasuki mazhab dalaman untuk mendatangkan malapetaka. Ding, tahniah kerana meningkatkan profesion, pandai besi tingkatan 2. Semasa Lin Fen mengulangi tindakan ini, dia mendengar pemberitahuan secara kebetulan apabila besi halus itu habis sepenuhnya. Kini, di dalam beknya, terdapat sejumlah 40 senjata grade rendah. Selagi tiada perkara yang tidak diingini berlaku dan dia menjual semua senjata ini, dia pasti akan naik tahap. Ketuk, ketuk. Ketika ini bunyi ketukan di pintu. Abang kanan Yin, ada apa? Lin Fen tersenyum dan bertanya. Dalam mazhab luar, mereka yang agak dikenalinya hanyalah Abang Senior Yin dan Abang Senior Ni. Abang kecil Lin, hari ini murid-murid mazhab batin mengadakan pertandingan dalam mazhab luar. Awak nak pergi tengok ke? Yin Mo Chen berkata agak teruja. Pertandingan. Lin Fen terkaku, Abang kanan Yin, mengapa pengikut sek dalam mengadakan persaingan mereka di sek luar dan bukannya sek dalam? Ini adalah tradisi mazhab yang telah lama dipegang. Maksud agar murid-murid sek dalam mengadakan pertandingan mereka di sini adalah untuk memberi kami murid-murid mazhab luar sedikit motivasi, dan kedua, izinkan kami murid-murid mazhab luar untuk berunding dengan murid-murid mazhab dalaman untuk sebarang masalah yang kami hadapi semasa latihan selepas pertandingan selesai. Yin Mo Chen berkata. Lin Fen mengangguk, nampaknya ini serupa dengan sekolah yang menjemput kelas atasan yang diterima masuk ke Tsinghua kembali untuk menggalakkan pelajar kelas bawah dan memotivasikan mereka untuk turut berhasrat memasuki Universiti Tsinghua. Walau bagaimanapun, walaupun Lin Fen tidak begitu berminat, dia ingin pergi dan melihat pangkalan penanaman pengikut sek dalam. Baiklah, Abang Senior mari kita pergi, kata Lin Fen. Baiklah, mari kita cepat. Jika tidak, tidak akan ada ruang lagi untuk berdiri. Yin Mo Chen pantas berkata. Setiap tahun, murid-murid mazhab luar akan paling teruja pada masa ini kerana masalah mereka kemudiannya boleh diselesaikan oleh murid mazhab dalaman. Apabila Lin Fen dan Abang Senior Yin tiba, tempat itu sudah sesak dengan orang ramai. Di bahagian hadapan terdapat pentas pertempuran berbentuk segi empat sama yang diperbuat daripada batu bata berwarna cerah yang disusun kemas, dan tiang naga diletakkan di setiap sudut pentas, menjadikannya kelihatan agak gagah. Abang Junior, jom pergi sana. Terdapat lebih sedikit orang. Yin Mo Chen memandang kiri dan kanan dan akhirnya melihat kawasan di seberang dengan lebih sedikit orang. Jika mereka terus berdiri di sini, mereka tidak akan dapat melihat pentas. Ini adalah peristiwa sekali dalam setahun di mana mereka dapat menyaksikan perlawanan antara pengikut sek dalam. Jika mereka terlepas, mereka hanya boleh menunggu sehingga tahun depan. Sebaik sahaja Lin Fen dan Yin Mo Chen menemui tempat mereka, orang ramai akhirnya naik ke atas pentas. Sekumpulan lelaki dan wanita berjubah cerah datang menjulang dari langit seolah-olah mereka langit. Apabila murid mazhab dalaman ini mendarat, sorakan murid mazhab luar di sekeliling menjadi lebih kuat. Kumpulan pengikut mazhab dalaman menarik mata ribuan seperti selebriti popular dan menikmati sorakan orang lain. Lin Fen memandang sekilas ke arah kumpulan pengikut sek dalam di atas pentas dan membandingkan mereka dengan teliti. Tahap kelima Post Celestial. Post Celestial peringkat keempat. Post Celestial peringkat ke-8. Tahap ke-9 Post Celestial. Di antara kumpulan pengikut mazhab dalaman, yang mempunyai asas penanaman tertinggi hanya pada peri celestial tahap kedua. Berbanding dengan Meng Yang Kuan, mereka masih jauh. Murid sedalaman peri celestial peringkat kedua mungkin yang bertanggungjawab untuk acara ini.
Selepas mengucapkan beberapa perkataan kepada orang lain di sekelilingnya, dia kemudian membawa mereka ke podium tinggi. Lin Fen memerhati murid sek dalam peri celestial tahap kedua dan dapat merasakan penumpuan tenaga yang kuat di sekeliling badannya. Mulakan pertandingan. Pada masa ini, seseorang yang duduk di kerusi batu atas bersuara. Walaupun suara itu tidak kuat, ia seperti guruh dan mengejutkan pengikut sek luar di sekelilingnya, menyebabkan mereka pucat. Sangat kuat. Lin Fen terkejut, nampaknya dia tidak boleh memandang rendah mana-mana daripada mereka. Pra-celestial dan post-celestial sudah berada pada dua satah yang sama sekali berbeza, jadi perbezaan antara post-celestial dan peri-celestial akan menjadi seperti langit dan bumi. Kemudian dua pengikut sek dalaman hanyut ke atas pentas, menghadap satu sama lain dan meletakkan tangan mereka di atas penumbuk mereka. Kedua-dua pengikut mazhab dalaman ini adalah kedua-duanya pasca celestial peringkat ketujuh, dan walaupun tenaga mereka tidak sekuat peri celestial tahap kedua, mereka masih memberi Lin Fen rasa bahaya. Mulakan. Seorang murid sek dalaman yang duduk di atas bercakap seolah-olah dia adalah seorang maharaja yang mengawal orang bawahannya, setiap perkataannya penuh dengan maruah membuat semua orang tidak dapat melawan. Boom! Pada saat ini bunyi gemuruh mengembara melalui langit dan bumi. Kedua-dua murid itu dengan cepat mengeluarkan pedang di belakang mereka, pedang bersinar terang ketika mereka berkilauan dengan cahaya. Kuat, mereka terlalu kuat. Mata Yin Mo Chen bersinar terang sambil memandang ke arah dua murid di atas pentas. Jadi ini adalah post-celestial. Lin Fen melihat dua pengikut sek dalaman bersaing sengit di atas pentas, jantungnya berdegup kencang, badas asterisk, ini benar-benar badas asterisk. Jadi ini adalah seni mempertahankan diri. Nampaknya saya perlu pergi ke perpustakaan tersembunyi dan meminjam beberapa manual dan menelitinya dengan teliti. Ia begitu elegan, sangat glamour. Abang Junior, awak nampak ni? Inilah murid-murid mazhab dalaman, begitu kuat. Saya tidak tahu bila saya boleh menjadi seperti mereka. Yin Mo Chen memerhati dengan iri hati, tidak tahu hendak berkata apa. Tidak lama lagi. Lin Fen memerhati tanpa goyah, hatinya juga agak teruja. Abang Junior, saya tahu bahawa mungkin mustahil untuk saya mencapai mazhab dalaman dalam hidup ini. Yin Mo Chen berkata dengan kesal. Lin Fen membulatkan matanya, dia ingin memberitahu abang seniornya bahawa dia sebenarnya bercakap tentang dirinya sendiri. Tetapi apabila melihat abang senior Yin kurang keyakinan, Lin Fen merasakan dia perlu menyedarkannya dengan betul. Apabila kedua-dua murid mazhab dalaman menamatkan perlawanan mereka, murid mazhab luar di sekeliling bersorak dengan kuat dengan lebih semangat daripada sebelumnya. Seterusnya ialah segmen bimbingan. Ada yang sudi nak sparring sikit dengan dua senior ni? Sudah tentu tidak akan ada korban jiwa. Pengikut sedalaman peri celestial peringkat kedua yang duduk itu berkata. Pada masa ini, murid-murid sekeliling mula berbisik antara satu sama lain. Segmen ini sangat menarik, dan ramai pengikut mazhab luar ingin mengambil bahagian tetapi terlalu malu. Mereka takut pangkalan penanaman mereka terlalu rendah dan tidak akan menarik perhatian senior mereka, dan oleh itu akan dinilai dengan buruk oleh mereka. Perkara ini sebenarnya pernah berlaku sebelum ini. Ada seorang murid yang memutuskan untuk menyertai segmen bimbingan tetapi kemudiannya dinilai sebagai tidak berharga oleh abang senior yang menentangnya. Selepas itu, kerana fikirannya tidak cukup kuat, dia tidak dapat bangkit dan lenyap. Pada masa ini, Lin Fen, yang berada di antara penonton, menjadi gembira. Naik ke spa dan tiada kemalangan jiwa. Tambahan pula, jika dia berjaya mencuri peach, maka dia akan mendapat masa yang besar. Saya akan buat. Pada masa ini, Lin Fen mengangkat tangannya tanpa berfikir. Abang Junior, Yin Mo Chen terkeku dan memandang Lin Fen dengan tidak percaya. Bab 28, apa yang boleh anda lakukan? Di bawah ekspresi terkejut Yin Mo Chen, Lin Fen melompat ke atas pentas, penuh anggun dengan kepala terangkat tinggi dan pada masa yang sama melambai ke arah murid sekeliling. Perasaan ini mempunyai beribu-ribu orang menonton anda tidak buruk. Tidak hairanlah ramai yang mahu mengambil bahagian. Murid-murid sek luar di sekeliling mengacungkan ibu jari di dalam hati mereka melihat keberaniannya, tetapi apabila mereka melihat siapa orang itu, menjadi serta-merta terkejut. Pada masa yang sama, ekspresi mereka yang teruja sebelum ini juga menjadi agak takut. Setan mencuri peach gila. Iblis pencuri Crazy Peach adalah mimpi ngeri yang hidup di hati beberapa pengikut mazhab luar. Murid-murid yang mengalami perasaan peach mereka dicuri semuanya takut daripada fikiran mereka. Mendengar suara sahaja sudah cukup membuatkan kelangkang mereka menegang.
Di luar pentas, seorang murid sek luar bersembunyi di antara orang ramai sambil merenung dingin ke arah Lin Fen. Apabila Han Lu melihat Lin Fen yang tersenyum di atas pentas, hatinya terbakar dengan kemarahan. Dalam mazhab Saint Devil, dia tidak membenci sesiapa kecuali Lin Fen. Dia telah merosakkan rancangannya berkali-kali. Kebencian ini, Han Lu akan sentiasa ingat dalam hatinya. Tetapi untuk Han Lu sekarang, itu belum masanya untuk membalas dendam. Buat masa ini, satu-satunya tujuan Han Lu adalah untuk segera meningkatkan pangkalan penanamannya sendiri. Apa yang orang lain perlukan berbulan-bulan untuk dicapai, Han Lu hanya memerlukan hari. Secara kebetulan, Han Lu telah mendapati bahawa dengan meletakkan pil peredaran ke dalam embun dewa semalaman, ia kemudian boleh meningkatkan kualitinya. Penemuan ini sangat mengejutkan Han Lu dan dalam tempoh yang singkat ini, dia telah bergantung pada pil peredaran yang dinaik taraf untuk meningkatkan pangkalan penanamannya secara berterusan. Oleh itu, pangkalan penanamannya pada masa ini berada pada tahap kelima pracelestial. Dan dengan bergantung pada pil peredaran yang dinaik taraf, Han Lu yakin dia boleh melepasi tahap ke-6 pracelestial dalam masa sebulan. Dan dalam tempoh setengah tahun, dia pasti akan mencapai peringkat post-celestial dan menjadi murid sek dalaman. Pada ketika ini, Lin Fen berdiri di atas pentas memandang murid sek dalam di hadapannya. Dia merapatkan tangannya dan dengan sopan berkata, pengikut sek luar Lin Fen meminta bimbingan daripada abang senior. Lin Fen telah memikirkan tentang satu perkara, adakah semua orang kelas tinggi mempunyai asas penanaman yang tinggi? Murid-murid mazhab dalaman di hadapannya ini semuanya berwajah seperti jet, bibir merah, gigi putih, badan langsing dan kacak. Malah dalam era moden, mereka akan menjadi lelaki idaman banyak gadis. Bagaimana keadaan pangkalan pertapaan kamu? Murid sek dalam bertanya dengan tenang seperti angin, tetapi di dalam, dia mengerutkan kening, saya tidak percaya saya tidak dapat melihat pangkalan penanaman adik lelaki ini. Abang kanan Bing, saya hanya setengah langkah dari pos celestial. Lin Fen tahu bahawa kerana dia mempunyai sistem, orang lain tidak akan dapat melihat pangkalan penanamannya. Tetapi Lin Fen adalah seorang yang jujur dan jujur yang tidak akan berpura-pura menjadi babi pemakan harimau palsu dan menyembunyikan pangkalan penanamannya, jadi dia enggan bersembunyi. Yin Mo Chen yang berdiri di hadapan penonton benar-benar terdiam selepas mendengar kata-kata Abang Junior Lin. Bagaimana ini boleh berlaku? Adik lelaki adalah setengah langkah dari pos celestial. Ini. Han Lu yang tadinya tenang tiba-tiba tersentak. Dia tidak menyangka pangkalan penanaman orang itu sebenarnya setengah langkah dari pos celestial. Perbezaan antara mereka terlalu besar. Tetapi apabila memikirkan perkara ini, Han Lu kemudian segera membuang fikiran ini jauh ke dalam. Lelaki ini mestilah anak orang yang berkuasa dan telah diberikan pil ubat berkualiti tinggi sejak dia kecil. Itulah sebabnya pangkalan penanamannya setinggi ini. Selepas mencari alasan, Han Lu kemudiannya kembali tenang, kerana dia percaya selagi dia memiliki botol jet suci, dia pasti akan dapat memijak Lin Fen di bawah kakinya pada masa hadapan. Pracelestial adalah pracelestial. Tidak ada yang namanya setengah langkah. Jika anda belum memasuki pos celestial, maka anda tidak boleh dianggap pos celestial. Konsep setengah langkah hanyalah kata-kata manusia. Yu Feng mengerutkan kening dan kemudian menegur dengan tegas. Di hadapan pengikut mazhab luar ini, Yu Feng telah selesai bersiaran. Setiap tahun, Yu Feng akan mengalahkan murid-murid seluar yang bercita-cita tinggi ini. Bagi Yu Feng, murid-murid mazhab luar ini hanyalah katak di dalam perigi dan sangat sombong, hanya pangkalan penanaman yang tinggi sedikit dan mereka akan mendahului diri mereka sendiri. Lin Fen memandang sekilas, matilah saya asterisk. Sistem yang dikuasai seperti ini dan saya hanya berkata ia adalah setengah langkah dari pos celestial, seolah-olah sistem itu tidak lebih kuat daripada anda. Tetapi Lin Fen seorang yang mudah mesra, jadi dia jelas tidak akan berdebat dengan seniornya. Lagipun, ia bukan seperti dia melangkah ke atas pentas dengan sia-sia. Jika dia tidak mendapat sekurang-kurangnya beberapa faedah daripadanya, dia akan rugi besar. Memandangkan mereka ramai yang menonton, memupuk kurung sudut berganda terbuka Eternal Demon Body kurung sudut berganda tertutup untuk jangka masa panjang tidak boleh dipercayai, tetapi jika dia boleh mencuri pitch, maka dia akan menjadi besar. Seorang tuan pos celestial peringkat ke-7, jika dia boleh mencuri pitch dari pos celestial peringkat 7 maka bukankah itu sangat menyegarkan? Tetapi Lin Fen masih perlu berpura-pura sedikit. Lihat sahaja kedudukan murid mazhab dalaman ini, dia pasti tidak akan memaafkannya sebaliknya. Selepas mendengar kata-kata abang senior, saya rasa kata-kata itu pasti benar.
Jadi saya akan ingat itu. Lin Fen merapatkan tangannya dan menjawab sambil mengangguk. Ya, pada masa ini Yu Feng menganggukkan kepalanya dengan cara yang berpuas hati. Budak itu patut diajar. Adalah baik bahawa dia tahu bagaimana untuk mengakui dia salah. Bagus, kerana pangkalan penanaman kamu berada di peringkat pracelestial peringkat ke-9, saya juga akan memadankan pangkalan penanaman saya dengan pangkalan penanaman kamu. Anda mesti berada dalam mazhab luar agak lama sekarang, jadi Anda mesti biasa dengan kemahiran mempertahankan diri mazhab luar. Kalau begitu, gunakan kemahiran bela diri mazhab luar tinju 7 iblis untuk menyerang saya dan saya akan memberi nasihat kepada awak. Yu Feng berkata. Dalam mazhab dalaman, Yu Feng juga dianggap sebagai seseorang yang mempunyai asas penanaman yang tinggi, berbakat dan mempunyai tahap persepsi yang tinggi. Dia sebenarnya boleh dianggap genius dalam mazhab itu. Yu Feng telah melatih dirinya dari manusia ke pos celestial dalam masa 3 tahun di mazhab luar, dan pada masa yang sama sudah biasa dengan kemahiran mempertahankan diri mazhab luar. Tinju 7 iblis adalah kemahiran mempertahankan diri yang diperlukan oleh mazhab luar kerana ia mudah difahami tetapi berkuasa. Cuma bilangan orang yang boleh menguasai sepenuhnya teknik ini adalah sedikit, walaupun Yu Feng adalah salah seorang yang menguasai sepenuhnya teknik ini. Kenapa awak tidak menyerang? Apabila melihat murid mazhab luar masih berdiri di sana, Yu Feng bertanya dengan cara yang agak tidak berpuas hati. Abang kanan, saya tidak tahu cara menggunakannya, kata Lin agak tidak berdaya. Sebagai murid sekt luar sekt Saint Devil, Anda tidak tahu kemahiran mempertahankan diri ini. Yu Feng terkeku dan memandang Lin Fen dengan tidak percaya, kalau begitu seni pedang kayu cahaya kamu mesti tahu itu. Lin Fen berdiri di sana dan menggaru kepalanya, agak malu, abang kanan, saya pun tidak tahu. Pada ketika ini, semua murid di sekeliling mula ketawa. Ini adalah kali pertama mereka melihat sesuatu seperti ini. Dua kemahiran mempertahankan diri yang baru sahaja disebut oleh abang senior Yu Feng adalah yang mereka semua kenali kerana mereka berdua agak mudah untuk memupuk kemahiran mempertahankan diri peringkat bawah. Mereka tidak menyangka Lin Fen tidak mengenali mereka, yang benar-benar kelakar. Yu Feng juga kini tidak berpuas hati, dan dia memandang Lin Fen dengan tidak senang. Lalu apa yang kamu tahu? Yu Feng tidak lagi mempunyai sebarang harapan untuk junior ini. Walaupun tidak mengetahui kemahiran mempertahankan diri yang mudah itu, apa gunanya? Melihat Yu Feng bertanyakan perkara ini, Lin Fen menjadi agak malu untuk membalas. Monkey Steel Speech ini kini agak sukar untuk dikatakan. Cukup, Anda tidak perlu mengatakannya, datang. Yu Feng tidak mahu berkata apa-apa lagi. Ya, abang senior. Lin Fen mengangguk dan pergi selangkah demi selangkah, kemudian menjerit. Abang senior, ambil ini, kemusnahan syurga ke-9 para dewa. Lin Fen pada masa ini penuh dengan momentum dan bergegas keluar dengan rasa udara yang tidak dapat dihalang melayang di sekelilingnya. Yu Feng diam-diam menggelengkan kepalanya melihat Lin Fen mengecas, penuh dengan bukaan, momentum sifar. Dia bersedia untuk memanjangkan jari dan mematahkan serangannya. Tetapi ketika Lin Fen menghampiri Yu Feng, suasana di sekelilingnya berubah. Monyet curi peach. Yu Feng dengan dingin mendengus, tipuan bodoh. Dan sangat kecewa. Tetapi pada masa ini, ekspresi Yu Feng tiba-tiba berubah. Dia kemudian menyedari bahawa langkah ini entah bagaimana tidak dapat dielakkan. Bagaimana ini boleh terjadi? Walaupun Yu Feng telah menindas pangkalan penanamannya ke peringkat pracelestial peringkat ke-9, pangkalan penanamannya sendiri masih wujud. Pergerakan yang benar-benar biasa ini entah bagaimana mempunyai perasaan yang luar biasa. Dia adalah pengikut sekt dalam, pangkalan pertapaannya berada di peringkat ke-7 pos celestial, bagaimana pertahanannya boleh dilanggar? Ini adalah mustahil sama sekali. Elemen campuran ke-9, tiba-tiba suasana di sekeliling Yu Feng berubah, tapak tangannya mengenai badan Lin Fen. Lin Fen melihat bahawa dia hampir berjaya tetapi kemudian menyedari bahawa dadanya telah menerima pukulan yang kuat. Tetapi dia benar-benar baik walaupun selepas pukulan itu. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 6000. Lin Fen menepis dadanya. Apakah jenis kemahiran mempertahankan diri pergi ke 9 elemen campuran? Yu Feng sebelum ini tidak dapat mengelak. Monkey Steel Speech miliknya, tetapi tiba-tiba badannya melengkung dan tapak tangan hinggap di dadanya. Nampaknya kemahiran mempertahankan diri adalah perkara yang agak berguna. Selepas saya berjaya mencuri peach, saya mesti kembali dan belajar beberapa lagi kemahiran mempertahankan diri. Bab 29, Kuasa Kehendak Tidak Mengalah. Bagaimana Anda boleh menggunakan teknik curang seperti itu? Yu Feng telah menghantar Lin Fen terbang dengan satu pukulan, tetapi ekspresinya marah.
Jika dia tidak bertindak balas tepat pada masanya, dia akan benar-benar jatuh di bawah langkah itu. Apa maksud awak curang? Kakak senior, teknik saya betul-betul adil dan betul, walaupun pukulan terakhir abang senior pada saya menyebabkan dada saya masih sakit, tetapi saya masih ada teknik yang saya ingin nasihatkan abang senior. Sememangnya, Lin Fen tidak akan mengakui bahawa tekniknya adalah curang. Walaupun Monkey Steel Speech adalah teknik yang meragukan, di bawah Yours Truly, ia akan menjadi tegak dan adil. Dan tadi, Lin Fen menyedari bahawa pertumbuhan Monkey Steel Speech masih sangat tinggi. Abang kanan, saya juga ingin anda menasihati teknik ini 18 telapak tangan naga. Lin Fen mencebik, bergerak mengikut rentaknya sendiri dan memberikan paparan yang meriah sambil meluru ke arah Yu Feng. Dan apabila Lin Fen meluru betul-betul di hadapan Yu Feng, dia menunduk dan menjerit. Monyet curi pitch. Yu Feng terkejut dan menyerang semula. Putaran ke-9 elemen campuran. Bam! Lin Fen dihantar terbang semula. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 6000. Lin Fen segera bangkit apabila menyentuh tanah. Yu Feng telah menindas pangkalan penanamannya ke Pracelestial peringkat ke-9, jadi satu serangan hanya dapat memberikan 6000 pengalaman. Menghadapi Eternal Demon Body dengan keperluan pengalaman sebanyak 3 juta, ini pada dasarnya tidak bernilai. Dia perlu membuatnya meningkatkan asas penanamannya untuk memaksimumkan faedah. Abang senior, saya telah terperangkap di peringkat ke-9 Pracelestial selama beberapa hari dan tidak dapat menembusinya. Adakah abang senior tolong tingkatkan pangkalan penanamannya ke peringkat ke-3 Post Celestial, supaya dengan cara itu saya boleh tertekan sedikit? Lin Fen menjerit. Yu Feng memandang Lin Fen dan terdiam seketika. 2 kali sebelumnya, Yu Feng sudah marah. Tetapi apabila mendengar ini, dia juga merasakan bahawa hukuman adalah teratur. Satu-satunya isu adalah bahawa seniornya sedang duduk di atas menonton, dan jika sesuatu berlaku, ia akan menjadi sukar untuk dijelaskan. Abang lelaki, jika saya berbuat demikian saya takut akan ada korban. Yu Feng berkata, hidup dan mati adalah perkara biasa di jalan menuju penanaman, jadi saya akan meminta abang senior untuk menerima permintaan saya. Lin Fen berkata dengan jujur dan tanpa rasa takut. Baiklah, kalau begitu, abang junior harus berhati-hati. Yu Feng memberikan sedikit senyuman dingin. Oleh kerana dia sendiri mencari kematian, tiada siapa yang boleh menyalahkannya atas apa yang berlaku seterusnya. Lin Fen mengeling ke arah Yu Feng, seperti yang diharapkan dari seorang pengikut mazhab dalaman, dia mungkin seorang veteran berbanding dengan pengikut mazhab luar yang berfikiran sederhana ini, perbezaannya seperti langit dan bumi. Selepas memasuki mazhab dalaman, seseorang akan dapat keluar, melatih dan mengalami banyak perkara, menyebabkan kepribadiannya berubah. Dan apabila memasuki peringkat post celestial, seseorang juga boleh melindungi diri mereka di luar. Lagipun, orang-orang yang tidak memasuki post celestial hanyalah semut di jalan penanaman sejati. Sekt Saint Devil tidak membenarkan murid sekt luar meninggalkan kawasan sekt untuk melindungi mereka. Dan mazhab dalaman pada dasarnya adalah sebahagian daripada teras mazhab supaya mereka akan terlibat dalam lebih banyak perkara, dan dengan itu, mempunyai lebih banyak pengalaman. Ketika itu, senior yang duduk di kerusi batu podium atas itu mengecilkan matanya, agak tertarik. Lin Fen kemudian merasakan kehadiran Yu Feng berkembang. Jika seseorang hanya membandingkan kuasa sahaja, Yu Feng Post Celestial tahap ketiga yang ditindas sudah lebih daripada cukup untuk menghantarnya terbang. Walaupun dia mempunyai perlindungan badan iblis abadi, satu serangan dari Post Celestial tahap ketiga masih cukup untuk membuatnya batuk semangkuk. Walau bagaimanapun, Lin Fen tidak takut sama sekali, Post Celestial peringkat ketiga sahaja tidak cukup untuk membunuhnya. Abang senior, ambil ini, telapak tangan Buddha. Ini adalah teknik legenda dari langit. Lin Fen berkata secara bersebab, kemudian membengkokkan kakinya dan melompat ke arah langit dengan bunyi yang kuat. Benar-benar palsu. Yu Feng bergumam dalam hati tanpa menghiraukan sandiwara itu. Lin Fen, yang kini berada di langit, menjadi sedikit sakit apabila melihat Yu Feng kelihatan acuh tak acuh. Seperti yang dijangkakan daripada pemasa lama, dia tidak jatuh cinta sama sekali. Lin Fen tidak tergesa-gesa, kerana dia enggan percaya tidak akan ada masa di mana pihak lawan akan goyah. Abang kanan, ambil ini. Lin Fen memberi amaran. Kelopak mata Yu Feng bergerak sedikit dan apabila Lin Fen mendekat, dia menyerang. Lin Fen merasakan dadanya menjadi panas kerana kuasa itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan dihantar terbang jauh, terhempas ke tanah. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 30,000. Puh, Lin Fen meludahkan seteguk darah.
Ia benar-benar kuat, perbezaan antara pra-celestial dan post-celestial sememangnya berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Lin Fen langsung tidak dapat melihat pergerakan Yu Feng. Pra-celestial ialah tenaga darah manakala post-celestial ialah tenaga sebenar. Dan Lin Fen juga merasakan aliran sengit tenaga sebenar merah masuk ke dalam badannya, tetapi tenaga tulen itu serta-merta diserap tidak lama selepas ia mengamuk kira-kira sedikit. Han Lu menjadi sangat gembira melihat keadaan Lin Fen, dia benar-benar memintanya. Tetapi apabila dia melihat Lin Fen berdiri, dia menjadi terkejut dan tidak percaya. Abang kanan, serangan itu sangat kuat. Saya benar-benar tidak dapat melihatnya. Sekali lagi, Lin Fen mengeluh kecil dan berkata. Yu Feng tidak percaya bahawa dia masih boleh berdiri. Serangan itu tadi telah dihalang, tetapi ia masih tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang boleh ditahan oleh pra-celestial. Yu Feng melangkah ke hadapan dengan momentumnya menjadi ganas, kalau begitu, adik lelaki memang mengejutkan. Saya hanya perlu melihat jenis pergerakan yang dilakukan oleh Abang Junior. Kepulangan 1000 pedang. Lin Fen, tentu saja, tidak tahu mana-mana gerakan ini. Dia hanya meminjam nama teknik daripada novel untuk mencetuskan mood. Tetapi murid-murid sek luar di luar pentas sedang memerhati dengan teruja, merasakan adik lelaki Lin mempunyai rasa penamaan yang cukup baik. Apa sebenarnya, Return of Thousand Swords ini? Yu Feng jelas tahu ia adalah satu gertakan, jadi dia sememangnya tidak tertipu. Bam! Yu Feng serta-merta menangkap lengan Lin Fen dan menghantarnya terbang, malah tidak memberinya ruang sedikit pun untuk menentang. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 40,000. Lin Fen dihantar terbang ke langit, tetapi jantungnya berdegup semakin laju. Seperti yang dijangka, kematian tidak membawa hate, terus-menerus menolak hate adalah cara untuk pergi. Perasaan pengalaman yang semakin meningkat ini adalah yang terbaik. Haha, abang senior kuat. Saya sangat kagum. Sekali lagi, momentum Lin Fen menjadi semakin kuat, semakin ganas dengan setiap serangan. Jubah Lin Fen yang berwarna cerah sebelum ini menjadi sedikit demi sedikit bersimbah darah. Murid-murid mazhab luar yang sebelum ini gaduh di luar pentas menjadi senyap satu demi satu, tidak berani mempercayai gila di atas pentas. Dia sudah begitu cedera, namun dia masih seperti itu. Yin Mo Chen pada masa ini bimbang, abang lelaki terlalu terburu-buru. Jika ini berterusan, dia benar-benar akan mati. Abang kanan ambil ini, tenaga kembali 3. Bam! Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 40,000. Abang kanan ambil ini, seni suci bintang utara. Bam! Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 40,000. Pada ketika itu, penonton di sekeliling benar-benar terpegun dan terdiam apabila melihat Lin Fen terlibat dalam kitaran yang tidak berkesudahan jatuh ke tanah dan bangkit, seolah-olah tanpa sebarang tanda untuk berhenti. Walaupun Lin Fen dipukul berkali-kali, semangatnya untuk berdiri, lagi dan lagi, membuatkan murid-murid sek dalam sangat terkejut. Yu Feng kini terpegun. Bam! Yu Feng menyerang lagi, tetapi kali ini Lin Fen tidak dihantar terbang. Abang senior. Tangan Lin Fen menggenggam lengan Yu Feng. Foh! Lin Fen membuka mulutnya, dan genangan darah mengalir keluar. Abang Junior, cukup. Yu Feng terharu pada ketika ini. Abang kanan, dapat bertanding dengan tuan seperti kamu, saya berpuas hati. Lin Fen sudah muntah 2 kali dalam satu ayat itu. Abang kecil, ini pil peredaran darah. Makanlah, dan ia akan menstabilkan kecederaan Anda. Walaupun pangkalan penanaman Lin Fen adalah rendah, dia telah menerima begitu banyak serangan Yu Feng sehinggakan dia tidak dapat mengingati nombornya. Dan setiap kali dia dapat berdiri, kemahuannya membuatkan Yu Feng terkagum-kagum. Abang senior, saya. Lin Fen pada mulanya ingin menolak dan sebaliknya hanya berkata beberapa perkataan yang penuh emosi, tetapi kemudian tiba-tiba berubah fikiran. Ding, menemui pil ubat penyembuhan yang jarang ditemui, pil peredaran darah, selepas tertelan, pengalaman campur 100,000. Terima kasih, abang senior. Lin Fen dengan lemah mengangkat tangannya dan membawa pil peredaran darah merah darah ke mulutnya. Adik lelaki, hanya berdasarkan kemahuan kamu sahaja, pasti akan ada tempat untuk kamu di dalam mazhab di masa hadapan. Yu Feng memuji tanpa teragak-agak. Ini adalah kali pertama Yu Feng memberikan penilaian yang begitu tinggi kepada murid mazhab luar. Abang senior, Lin Fen memandang Yu Feng dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian perlahan-lahan membuka tangannya, ingin memeluk Yu Feng. Yu Feng berhenti seketika, kemudian senyuman kecil muncul di wajah kacaknya, memandangkan adik lelaki ingin memeluk saya akan mengabulkan permintaan itu. Abang senior, Lin Fen memanggil perlahan. Ya.
Abang kanan, saya akan membalas budi hari ini pada masa hadapan. Mata Lin Fen yang kelabu sebelum ini mula beransur cerah, tetapi Yu Feng tidak menyedarinya. Tidak mengapa, ia hanya pil peredaran darah semata-mata. Adik, rehatkan badan. Saya akan menunggu anda dalam mazhab dalaman. Yu Feng berkata. Bukan itu. Lin Fen menggelengkan kepalanya sedikit. Apa itu? Tanya Yu Feng hairan. Abang kanan. Ya, Yu Feng dengan tenang berkata dalam kekeliruan. Monyet curi peach. Pada ketika itu langit berubah seolah-olah ia adalah akhir dunia. Hidup ini penuh dengan jalan pintas. Bab 30, berjaya memalsukan kematian saya. Saya akhirnya berjaya. Pada masa ini hati Lin Fen benar-benar gembira. Walaupun Lin Fen berasa sedikit bersalah tentang Yu Feng, dia telah memutuskan bahawa dia pasti akan membayarnya kembali pada masa hadapan. Sejak mendapat sistem ini dan mempelajari monyet curi peach, jika dia mengatakan peach mana yang paling berfaedah daripada semua peach yang dia curi, pastinya peach Yu Feng. Lin Fen tidak gembira terlalu lama sebelum ekspresinya berubah, kerana gelombang momentum yang tidak dapat dihalang meluru kepadanya seperti ombak. Wajah Yu Feng benar-benar pucat tanpa warna, dan api merah terang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Wajah Lin Fen menjadi sangat panas kerana dia kini berdiri betul-betul di hadapan Yu Feng. F*A. Lin Fen menjadi pucat pada masa ini. Yu Feng cuba membunuh iramanya, dan jika kekuatan penuh pos celestial peringkat ke-7 menyerangnya, walaupun dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh seumur hidup. Pergi mati. Yu Feng kehilangan semua alasan apabila peach miliknya dicuri oleh Lin Fen. Kesakitan yang boleh mengatasi semua pertahanan. Pada ketika ini, apa yang dia mahu lakukan ialah membunuh orang yang ada di hadapannya. Membekal palma. Walaupun Burning Palm adalah kemahiran mempertahankan diri peringkat rendah dalam kategori gelap, ia masih mempunyai kuasa yang besar. Sebatang tapak tangan pemadam nyawa mendarat di dada Lin Fen. Bam! Dada Lin Fen menjadi panas, tenaga panas yang membara melonjak ke dalam badannya. Walaupun dengan perlindungan Eternal Demon Body pakaian yang menutupi dadanya terbakar hitam. Seluruh badan Lin Fen diangkat ke udara dan dihantar terbang ke luar pentas, mendarat di tanah tanpa bergerak. Murid-murid mazhab luar di luar pentas semuanya tercengang. Momentum daripada Yu Feng melepaskan kuasa peringkat pos celestial peringkat ke-7-nya telah menyebabkan mereka membeku, dan selepas serangan itu dilakukan, mereka semua kembali kepada diri mereka sendiri. Ini teruk, nyawa Abang Junior Lin mesti dalam bahaya. Abang Lin. Yin Mo Chen kembali kepada dirinya sendiri dan tergesa-gesa berlari ke arah Lin Fen. Apabila melihat dada juniornya terbakar daging hitam dan berparut, dia menjadi panik sepenuhnya. Yu Feng juga kembali kepada dirinya sendiri dan melihat Lin Fen terbaring jauh, dia tidak percaya apa yang telah dia lakukan. Yu Feng ingin keluar dan memeriksa, tetapi kelangkangnya sangat sakit, jadi dia tidak dapat bergerak. Akhirnya, dia hanya mampu melutut separuh ke tanah, mengetap gigi dan menahan gelombang kesakitan. Selepas memasuki pos celestial dan mencapai badan keluli pos celestial, pisau atau pedang biasa sama sekali tidak dapat membahayakannya. Namun, bagaimanakah seorang pracelestial peringkat ke-9 boleh melakukan ini kepadanya? Yu Feng tidak dapat memahaminya sama sekali. Yu Feng, sebagai ahli sek, bagaimana kamu boleh menyerang dengan begitu kejam? Pada masa ini, abang senior peri celestial tahap 2 yang duduk di atas datang hanyut ke bawah. Wajah tenangnya sebelum ini menjadi sedikit marah. Abang kanan, saya. Yu Feng tidak tahu hendak berkata apa. Dia tidak dapat mengawal dirinya. Kesakitan semacam itu mustahil untuk difahami jika seseorang tidak mengalaminya sendiri. Cukup. Kamu akan menerima hukuman kamu apabila kami kembali ke Balai Pemulihan Mazhab Dalam. Li Chujun menegur. Dia tidak menyangka perkara seperti ini akan berlaku. Sebagai ahli mazhab yang lain, menyerang seorang junior dengan kekerasan seperti itu tidak boleh dimaafkan. Serangan sebelumnya sukar untuk ditahan walaupun untuk junior pos celestial. Nampaknya nyawa junior mazhab luar ini tidak dapat diselamatkan. Li Chujun mengeluh, kemudian tanpa memandang Yu Feng sekali lagi, dia meluru cepat ke Lin Fen. Abang senior, tolong selamatkan adik Lin. Yin Mo Chen memohon. Walaupun Yin Mo Chen tidak lama mengenali Lin Fen, dia merasakan ikatan persahabatan antara dia dan Lin Fen masih sangat mendalam. Ini semua salah saya. Jika saya tidak memanggil adik Lin keluar bersama saya untuk menonton pertandingan itu, semua ini tidak akan berlaku. Ini semua salah saya. Yin Mo Chen berkata penuh penyesalan. Biar saya lihat. Li Chujun mempunyai ekspresi serius ketika dia menyemak status Lin Fen. Bahagian dalam berparut oleh tenaga yang membara, kawasan kemaluan dan tendon musnah,
daya hidup berkurangan, pada dasarnya tiada harapan untuk menyelamatkannya. 4. Lin Fen batuk seteguk darah, kompleksnya yang dahulunya berwarna-warni menjadi seperti lumpur. Abang kanan, Lin Fen baru sahaja menerima pemberitahuan peningkatan tahap sistem. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 300 juta. Ding, tahniah Badan Iblis Abadi tahap campur 1. Ding, tahniah, Monyet Curi Peach pengalaman campur 100,000. Ding, tahniah, Monyet Curi Peach tahap campur 1. Ding, tahniah, Monyet Curi Peach tahap campur 1. Ding, tahniah kerana mengalahkan Yu Feng Post Celestial peringkat ke-7, pengalaman watak campur 200,000. Ding, tahniah, pangkat watak dinaikkan ke peringkat Post Celestial. Ding, sistem akan mula mengemas kini selama 24 jam, hos akan memasuki mod kematian palsu dan kemudian menghidupkan semula sepenuhnya, mengira detik 1 minit. 59. Abang Junior, jangan cakap. Abang Senior Lee akan menyelamatkan kamu. Yin Mo Chen mula panik apabila melihat adik lelaki Lin menjadi semakin lemah. Lin Fen memberikan sedikit senyuman di dalam hatinya. Sebentar tadi, dia hampir mati ketakutan. Dia fikir dia hampir sahaja terbunuh di situ buat seketika. Tetapi tanpa diduga, apabila beralih dari pra-celestial ke post-celestial, sistem akan membangkitkannya sepenuhnya, tetapi ia memerlukan 24 jam untuk mengemas kini. Tetapi sebelum pengiraan detik terakhir tamat, Lin Fen mahu menjadi sedikit emosi. Apabila dia memasuki mod kematian palsu, mereka semua akan benar-benar berfikir dia telah mati dan kemudian akan menguburkannya. Selepas itu, dia akan dapat meninggalkan mazhab itu dan secara rahsia membunuh raksasa di luar dan perlahan-lahan naik. Selepas dia menjadi sangat berkuasa, dia kemudian akan kembali dan memberi mereka kejutan, itu juga satu rancangan yang betul. Abang Senior, tak perlu. Saya tahu keadaan saya sendiri, saya cuma nak tanya satu perkara dari awak sekarang. Lin Fen berkata. Teruskan Abang Junior. Yin Mo Chen menahan kesedihan di hatinya dan mendengar kata-kata terakhir Lin Fen. Lin Fen mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengeluarkan beg penyimpanan dari pinggangnya dan mengeluarkan 2 pedang dari dalam. Abang kanan Yin, ini pedang kelas bawah yang saya janjikan untuk buat untuk Abang Senior ni. Yang satu lagi, tolong berikan kepada junior yang baru dimulakan yang saya berhutang. Selain itu, tiada gunanya saya menyimpan beg simpanan ini jadi saya akan memberikannya kepada anda. Nanti kalau awak rindu saya, awak boleh tengok beg simpanan ni. Nafas Lin Fen menjadi semakin lemah seolah-olah dia akan mati tidak lama lagi. Abang muda, Abang Senior, saya minta maaf kerana menyerang awak sebelum ini. Adakah awak benci saya? Lin Fen bertanya dengan penuh emosi. Tidak, Abang Junior, selagi awak hidup, saya akan biarkan awak menyerang saya sesuka hati pada masa hadapan, tiada aduan. Yin Mo Chen berkata dengan jujur. Kalau begitu Abang Senior, boleh saya serang awak sekali lagi, perasaan itu sangat nostalgia. Lin Fen memandang Yin Mo Chen tanpa bermaya. Dalam hati Lin Fen, tidak kira betapa kecilnya lalat itu, ia tetap daging. Baiklah, Abang Junior, datang pada saya. Saya bersedia. Yin Mo Chen mengangguk tanpa teragak-agak. Lin Fen memerhati Yin Mo Chen tersenyum, kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Abang Senior, saya akan sentiasa ingat awak. Ding, kira detik tamat, memasuki mod kematian palsu. Pada masa ini, Lin Fen diam dan berhenti bernafas. Abang muda, Yin Mo Chen menjerit dalam kesedihan. Li Chujun menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Dia sudah melakukan semua yang dia boleh, tetapi akhirnya, dia tidak dapat menghidupkan orang mati. Melainkan ketua mazhab menggunakan sejenis teknik rahsia tertinggi, tiada apa yang boleh dilakukan. Cuma sekarang sudah terlambat untuk berkata apa-apa. Orang itu sudah mati.